علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بخير آمين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم يا رسول الله وما داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباخد والتحاسد حتى يكون البخي أو كما قال رواه Imam Al-Hakim. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Majlis, Tuan Imam Jawatan Kuasa Surau dan Pengurusi Surau kita, Datuk kita insya-Allah, dan saya kasihi sahabat dan juga adinda saya Al-Fadhil Ustaz Mujib, atas mujahadah beliau lama tuan-tuan nak uruskan untuk pada malam ni, daripada bulan 5 dah usahakan, subhanallah. Dan mudah-mudahan diberikan balasan pahala kepada beliau yang mujahadah untuk mengatur urus banyak, bukan di sini saja, dan beberapa tempat yang lain. Walaupun malam ni keberadaan beliau di sini, tetapi manfaat tempat-tempat kuliah yang diatok diberikan pahala yang berpanjangan, wa amila lima ba'dal maut insya-Allah. Dan sahabat-sahabat media kita, masya-Allah, mereka sampai daripada tadi petang, ada yang sampai awal, subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan juga, dan tak lupa kepada muslimin muslimat, hadirin hadirat dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya mohon kemaafan atas kelewatan, tak sampai rumah kita tuan. Saya touchdown pagi tadi sampai Malaysia daripada Itali. Duk pening-pening Terus pagi tengah hari tadi ada program di SACC Shah Alam. Ada program di sana. Dan pukul 2 bertolak daripada Shah Alam. Agak jam lah. Mungkin sebab cuti cuti sekolah di Bali dan sebagainya. Sampai terus mai sinilah. Tengok tuan-tuan pun nampak segak dah, sebab sebulan lebih tak tengok bini ni tuan-tuan. Jam krem dah otak. Seminggu lagi pakai gelong lah puasa. Tapi mudah-mudahan insya-Allah Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Mujahadah masing-masing semua ada mujahadah dan kepayahan dia, tapi mudah-mudahan itulah jalan pahala yang Allah nak izinkan kepada kita semua insya-Allah. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan tajuk yang diberikan pada saya sangat memberikan manfaat insya-Allah untuk sama-sama kita bahas pada malam ni, berkaitan tentang kehancuran ataupun disebut dengan kehancuran akhir zaman. Pertamanya kita kena faham macam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Bila sebut tentang akhir zaman ni, siapa umat akhir zaman? Yang pertama kena faham dulu siapa umat akhir zaman. Maka para ulama membahaskan takrif ataupun taklif, tanggungjawab akhir zaman itu bilakah permulaannya. Maka disebut permulaan daripada terma umat akhir zaman itu digelar ataupun dimulakan. Kickstartnya adalah pada malam pertabalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditabal menjadi rasul. 13 tahun sebelum peristiwa hijrah di Gua Hira, Nabi menerima wahyu yang pertama, perlantikan sebagai rasul. Dulunya sebelum tu Nabi sebagai Nabi sahaja. Tugas Nabi tidak wajib menyampaikan Islam. Maksudnya Nabi mengamalkan Islam itu hanya dalam diri, sebelum daripada umur 40 tahun. Tetapi setelah mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Alaq yang kita dah baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu, maka barulah Nabi SAW ditaklifkan, dipertanggungjawabkan untuk menyebarkan Islam. Maka para ulama menyebut permulaan kepada umat akhir zaman itu mula dinilai adalah pada malam Nabi SAW menjadi Rasul. Baik, ini dah disebut dalam kitab-kitab Taurat, disebut dalam kitab Injil dan kitab Zabur berkaitan ni. Maka umat akhir zaman itu akan diutuskan seorang Rasul, maka diceritakan, maka pelantikan Rasul itulah permulaan kepada umat akhir zaman.
Itu dulu kena faham. Maka kalaulah 13 tahun sebelum hijrah itu disebut dengan umat akhir zaman, sekarang dah 1441 hijrah, campur dengan 13 tahun sebelum Nabi jadi Rasul itu, maka sekarang dah 1454 tahun gelaran umat akhir zaman dah tertimpa kepada kita semua. Maka sesuai umat akhir zaman itu kalau 1000 tahun lepas. Tetapi kita tidak lagi disebut dengan umat akhir zaman. Kita disebut dengan umat akhir zaman. Umat akhir zaman. The last and the end. Kalau kita pergi pasar raya, dia barang-barang dia panggil clearance stock, tuan-tuan. Beda nak habis lah. Penutup. Sebab tu yang disebut dalam hadis, ada hadis Nabi kata apa? Sayusibu ummati da'ul umami. Nabi kata kepada sahabat, nantinya umat aku akan terhimpun dengan penyakit-penyakit, perangai-perangai huduh umat-umat yang terdahulu. Siapa da'ul umami? Ya Allah ceritakan dalam Al-Quran, 25 para rasul daripada keseluruhan penyakit-penyakit. Penyakit ni bukan kencing manis, darah tinggi ni. Ni penyakit hati, hasad, dengki, tamak, halabah dan sebagainya. Penyakit-penyakit ni Allah akan compilkan sekali kepada umat akhir zaman, kata Nabi SAW. Maka sebab tu kalau kita tengok, tuan-tuan boleh baca di antaranya surah yang baik untuk bacaan, untuk kita tadabbur sama-sama adalah surah Al-Ankabut. Di antara surah yang cukup banyak Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang peristiwa umat-umat yang terdahulu. Kata guru kita yang mulia Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, dia menceritakan maka bersesuaianlah nama surah itu disebut dengan Al-Ankabut. Menceritakan tentang labah-labah. Sebab perangai labah-labah ni dia akan buat benda yang sama je, rutin harian dia buat sarang. Yang dia tahu sarang yang dia buat itu sangat mudah, fragile ataupun mudah untuk dirosakkan. Rosak macam mana pun dia buat benda sama. Maka sama dengan manusia, dia tahu dunia yang kita duduk pulun, berkelih aku, bunuh dan sebagainya ni, dunia yang kita akan tinggalkan. Sama ada tuan-tuan mau ataupun tak mau, kita kena tinggalkan. Tapi ada orang yang pulun genggam ni macam sama tak mati tu. Dia terlupa ramai mana jutawan-jutawan. Steve Jobs mati, duit ada berpuluh bilion. Di antara syarikat kedua di dunia yang pencecah nilai trilion yang pertama, Amazon, Apple. Dua syarikat ni baru cecah nilai trilion. Yang lain belum lagi. Maka sebab tu ingat, gelaran umat akhir zaman dah tertimpa kepada kita dah 1454 tahun dah, tuan-tuan. Masya Allah. Dan para ulama menulis juga di antaranya, tidak ada zaman yang mencecah lebih daripada 1500 tahun. Tak ada. Pada zaman Nabi Adam AS dibuat kajian, tak ada pun lebih daripada 1500 tahun. Maka secara adatnya, yang pertama tentang tanda-tanda akhir zaman pakat berlaku dah secara adatnya, maka kita ni terus teranglah kata tak jauh dah dengan kiamat. Kalau nak ikut 1500 tahun cuma berbaki lagi 46 tahun sahaja lagi. Kalau ikut daripada itulah. Kiamat hanya Allah sahaja yang mengetahui. Wallahu khabirum bima ta'malu. Sungguh Allah yang lebih mengetahui daripada setiap perbuatan kita dan apa yang Allah nak lakukan. Cuma dari segi tanda-tanda ini menceritakan tentang kasihnya Allah kepada hambanya. Macam mana kita buat kepada anak-anak. Bila kita nak buat satu undang-undang dalam rumah, kita akan pesan dekat dia dulu, ni balik sebelum maghrib nak, ni balik sekolah makan nasi dulu nak, mandi dulu nak. Sebab apa kita pesan? Sebab tanda kita sayang kepada dia. Maka sayangnya Allah kepada kita semua ni, sebelum Allah mendatangkan kebinasaan, sebelum Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kehancuran, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memberikan pesanan-pesanan yang menunjukkan nilai kasihnya Allah kepada hamba. Boleh tak Allah terus binasakan kita semua? Di atas kudrat Allah tak ada masalah. Di atas kehendak Allah boleh bila-bila masa. Tetapi Allah faham bahawasanya kita ni makhluk yang sentiasa melakukan dosa. Allah memberikan peluang demi peluang. Tetapi jangan meremehkan benda apa yang kita buat. Maka dalam hadis yang kita akan bacakan pada malam ini, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Saya mengambil hadis yang ke-24 dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Hadis ini daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Bersabda baginda Nabi SAW, tuan-tuan ingat Sayyidina Abu Hurairah di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara sahabat-sahabat yang paling banyak, para ulama sepakat mengatakan bahawasanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu di antara yang paling banyak. Siapa dia lagi? Di antaranya Sayyidina Anas bin Malik. Siapa lagi? Di antaranya Abdullah bin Umar. Siapa lagi? Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Siapa lagi? Di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Di antara sahabat-sahabat yang banyak hafal hadis lah, yang meriwayatkan hadis telah mana Nabi SAW wafat. Kan disebut Abu Hurairah di antara ranking yang paling top, yang paling utama. Maka kata Nabi SAW dalam hadis, dia berkata, la takhumus sa'ah, tidak akan berlaku, tidak akan datang kepada kamu yang ini kiamat. Bahasa mudah kita, kiamat belum datang lagi, hatta sehingga mana berlakunya pada beberapa keadaan. Para ulama hadis membahaskan hadis-hadis yang membincangkan la takhumus sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Syekh Fahmi Zamzam menghimpunkan hadis 40 hadis peristiwa akhir zaman. Dalam tu ada lebih kurang 42 hadis. Cuma sebahagian sahaja daripada tanda-tanda akhir zaman. Kalau kita tengok betul-betul, di antaranya satu kitab yang lebih besar namanya Peristiwa Akhir Zaman. Itu 40 hadis akhir zaman kan. Yang ni ada tentang hadis-hadis peristiwa akhir zaman. Ada lebih kurang 700 hadis yang membicarakan tentang tanda-tanda kiamat. Dan hampir sebahagian besar daripada tanda yang Nabi sebut ini telah pun berlaku. More than 80% dah berlaku dah. Lebih 80%. Lepas tu jangan sombong dengan Allah. Ya? Jangan sombong lah, jangan duk rasa keras kepala. 3 line ke 7 line, 10 line pun kurangkan line tu sikit. Line tu dengan manusia. Dengan Allah dia tak heran, malaikat dengan heran tuan. Duk atas dunia boleh lah sampai orang kata awak tak sembahyang. Tengok aku katok mampu. Wih, kemas gila. Ingat Nabi disebut ketika Nabi balik daripada Isra wal Mi'raj, Nabi jumpa dengan para sahabat, disebut dalam kitab Jam'un Fawaid. Nabi kata, aku melihat orang yang paling banyak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj adalah orang yang mereka ini memecahkan kepala mereka dan diulang perbuatan tersebut. Ketika ditanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, inilah orang yang ketika hidup dia jenis segan nak sembahyang. Dia tak heran, malaikat atas dunia boleh kita tangkap orang yang berumur sikit, kita segan nak buat. Kita tengok-tengok orang pecah masuk kat masjid, ataupun duduk dalam surau malam ni, dengar orang duk angkat tayar kat luar surau. Tak nampak siapa dia, tapi dengar duk kita geram, kita pergi tegur elok-elok ni, tak usah duk main ni, main kat jauh sikit. Dok dia duk buat panggil huduh kat ni kat kong. Kita duk kata budak ni kalau jatuh sikit boleh luku kepala dengan aku ni. Tengok-tengok Allah makbulkan doa tuan-tuan, memang terap sungguh depan tu. Kita keluar ramai-ramai, berhenti saat kuliah tak apa, kita pause saat. Dia bergeram. Pi dekat dia, tengok duk sakit, duk kita geram lah, kita pergi buka helmet. Memang niat nak luku kepala. Buka helmet, tengok umur 70. Tuan-tuan nak tibai lagi? Nak bubuh tak? Tadi dah niat dah ni. Memang boleh sakit budak tu ngaku tadi. Dah kita pesan dah elok ke dia nak main peming lah kat luar sikit. Dah dia duduk keras kepala. Duk angkat tayar agak. Dia jatuh. Niat dah ni, kita pakat ramai. Tolong kutih seorang sikit, tak apa dah. Tapi keluar surau, buka helmet, tengok umur 70. Tak. Nak mampu ya. Time tu gamak kan nak buat tuan. Sifat manusia ketika tu diaman, namanya belas kasihan. Confirm. Mesti punya lah. Di Sungai Petani tahun 2016 kita pernah tangkap pakcik tu umur 77, pasangan yang ditangkap umur 70. Tangkap khaluat lah. Gigi pun haram tak ada dah. Kita tengok pun haram tak steam lah. Loh, tapi nak buat macam mana? Dia pun nak buat maksiat juga. Yang report anak 5 tahun duduk bersedudukan, anak abang pok nikah, dia tak apa, susah nikah. Zina senang. Bila tangkap orang macam tu, tuan-tuan, kita speechless, tak tahu nak kata apa. Kalau tangkap budak-budak muda, tengok budak-budak repit, kita boleh nasihat kan, abang ada ni adik muda lagi. Kalau tangkap umur 70, takkan nak kata ni pakcik muda lagi. Tak kegelong kawan tu. Manusia dia ada belas kasihan, tapi ingat, disebut dalam kitab Baharul Mazi dan beberapa perbahasan kitab yang lain, ada beberapa makhluk yang Allah tak memberikan belas kasihan kepada mereka. Untuk apa? Menjalankan portfolio kerja mereka.
Siapa dia? Di antaranya malaikat Israel. Malaikat Israel cabut nyawa. Kalau ada perasaan belas kasihan, agak-agak dia nak cabut tak nyawa orang tengah semayang. Dengar baru ni orang tengah semayang, sujud meninggal, Tok Bilal tengah duk azan meninggal. Kalau ada belas kasihan, Allah habaq dia tunggu lah siap kalut nak pergi menang dah. Dah, sebab Allah dah habaq dah. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dalam soal ajal ni tak lewat tak awal, maka siapa yang nak memegang portfolio tu memang orang yang betul, makhluk yang betul-betul tak ada rasa belas kasihan lah. Dia main ronda tengok-tengok Pak Long tu tengah baca Quran. Kalau kita lah cara kita nak minta hutang kat orang, tengok dia tengah baca Quran, tuan-tuan nak sargah terus tuan tunggu dia habis baca. Jahat tak mana pun kita insya-Allah kita kata tak apalah, biar dia habis mayang tu, biar dia habis baca Quran tu. Pak Long tu pula pandai, dia tahu orang nak minta hutang, dia semayang tarawih tahu. Tapi malaikat tak, ketika Allah perintahkan saat 9.20 ke, dia cabut. Dia cabut, dia tak tunggu. Dia tak ada nak kena tunggu ni, nak kena tak ada. Ustaz, ulama, pemimpin rakyat, kerajaan, pembangkang, orang kaya, orang miskin, sama je bagi dia. Siapa dia lagi? Malaikat Munkar Nakir. Dia tak heran kita siapa dia, hang tua ke, hang muda ke, buat salah kena kata. Syuja'ul Aqrar, makhluk yang Allah jadikan ulang, yang akan meneman manusia di alam barzah nanti. Dia tak ada belas kasihan. Hang buat silap, hang siap. Maka ni tapi Allah Subhanahu wa taala rahmatnya Allah kepada saya dan tuan-tuan, kita buat silap banyak kali, Allah memberikan peluang demi peluang demi peluang. Dan yang ni lah kita duk dengar selalu tu imam kita baca pada pagi Jumaat. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surah Sajadah. Allah kata apa? Walau tara idzil mujrimun, dan sekiranya kamu melihat golongan orang-orang yang melakukan dosa, ru'usihim, kepala tunduk depan Allah dalam keadaan malu. Ni kita semua nanti malu depan Allah ni. Kita tengok orang yang kena tangkap dengan polis, dengan apa-apa penguatkuasa, bila wartawan ambil gambar, dia petunduk ke dia pangkat kepala? Ada tak penjenayah yang bila nak tangkap dia buat selfie, buat love apa dah ni, love lah ni. Ni menatang ni. Ada tak? Tak ada. Semua tunduk, walaupun belum disabitkan salah pun malu dah. Apatah lagi depan Allah yang kita tahu tidak akan ada satu pun daripada perbuatan yang telah kita lakukan di atas muka bumi yang akan menjadi rahsia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ayat 65. Pada hari di mana mulut manusia semua akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawyer, ustaz, pemidato paling handal pun semua mulut tak boleh bercakap. Wa tukallimuna aydihim, yang bercakap ketika itu tangan-tangan manusia. Wa tashhadu arjuluhum, yang jadi saksi kaki kita ni. Bima kanu yaksibun, dengan apa jua bentuk perkara yang telah kita lakukan ketika kita hidup di atas muka bumi Allah. Maka tak ada siapa yang akan berkecuali. Atas dunia banyak aib kita orang tak tahu, banyak dosa kita yang Allah pelihara. Maka kemuliaan kita hari ini disebabkan manusia tak nampak kesalahan kita. Itu je. Penagih dadah dia keluar-keluar, dia akan jadi ni psikologi, kajian psikologi buat. Orang yang keluar daripada penjara ataupun pusat serenti, sama ada maka dia bersalah atau tak bersalah, maka dia akan hilang keyakinan diri. Kalau dulu dia ni orang yang pandai bercakap, bila keluar biasanya dia akan kurang bercakap. Ni kajian psikologi. Sebabkan apa? Sebabkan dia tahu, orang tahu apa yang dia buat. Maka manusia kita hari ni rasa sombong. Saya dengan tuan-tuan kita rasa mendabik dada sikit. Sebab apa? Sebab Allah tutup aib kita. Itu je. Bayangkan Allah takdirkan atas dai saya dengan dai tuan-tuan ni ada skrin. Dia keluar habis ni semua benda kita buat. Pak Long ni kencing orang 40 orang hari ni. Tuan-tuan agak-agak nak keluar tak? Tak keluar kita. Oh, Mak Long ni mengumpat orang daripada pagi kali sampai tak ada buku nak tulis dah. Banyak sangat mengumpat orang. Agak-agak nak keluar mai dah. Tak keluar kita. Oh, yang ni terlibat rasuah ni berapa juta penyakit. Yang ni buat benda ni, yang ni buat benda ni. Oh, tuan-tuan jam kita. Kesaling akan tengok dari sudut
aib masing-masing. Tapi Allah pelihara, alhamdulillah, dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua taubat kepada Allah. Maka yang pertama kata Nabi dalam hadis ni, di antara bentuk benda yang akan datang kepada umat aku, yafidhal mal, akan datang kepada umat aku, namanya bentuk yafidhal mal, dilimpahkan dengan harta benda yang banyak. Muslimin muslimat dirahmati Allah, faham macam ni. Islam bukan agama yang menghalang mencari duit ringgit. Islam bukan agama yang merendahkan orang yang diberikan dengan kekayaan. Islam bukan agama yang nak bagi blok semua benda. Tak. Malah kalau kita tengok daripada sebahagian sahabat-sahabat Nabi ni, yang Nabi pernah janjikan syurga kepada siapa? Kepada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Sebahagian daripada sahabat-sahabat dia janjikan syurga ni sahabat Nabi yang kaya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Abdul Rahman Al-Auf ni sahabat-sahabat Nabi yang Nabi janjikan mereka di syurga dalam keadaan mereka ni orang yang kaya. Maka persoalan dan perbahasan bukan pada kaya dan miskin seseorang. Dan tak ternafikan sebahagian sahabat yang Nabi pernah janjikan syurga juga, ada sahabat Nabi yang miskin. Habis kita nak duduk di mana? Duduklah pada mana-mana pun boleh. Sebab ada je orang miskin yang buat baik. Ada. Walaupun dia mungkin tak boleh sedekah yang banyak, walaupun dia tetapi dia guna kudrat dia, dia guna masa dia, dimanfaatkan dengan ibadah, maka tidak ada perbezaan dia dengan orang kaya ketika tu. Tapi ada tak orang kaya yang buat manfaat? Banyak. Kita dengar pengasas kepada RHB Bank, Rashid Hussein kan, Berhad kan. Baru ni dia baru siapkan Masjid Sri Sendayan di Negeri Sembilan. Di antara masjid yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia. Memang mahal sungguh tuan-tuan, 100 juta masjid tu. Bukan nak tu saja, dia korek balik sebelum-sebelum ni, dia bukan nak cerita ke orang dia buat benda tu, tapi kan sekarang zaman media, setiap benda yang kita buat, baik atau buruk, senang je disebarkan. Sebelum ni dia dah buat dah satu masjid putih di Negeri Sembilan dengan nilai kos 25 juta. Sebelum daripada tu dia cek balik, oh dilangkawi sama masjid Aisyah bersempena dengan nama aib mak dia dengan nilai hampir 5 juta. Tuan-tuan, agak-agak dia ada duit ke tak ni? Dia ada duit. Saya kuliah bulanan di Masjid Negeri Shah Alam. Ada seorang hamba Allah, live Malaysia, kita sebut nama dia lah. Dia di antara 10 orang terkaya di Selangor. Dia di antara 10 orang terkaya di Selangor dan semayang 5 waktu di masjid. Imam masjid, imam besar lah Ustaz Farhan pernah cerita, dia kata, Ustaz tahu tak, Datuk sekian-sekian ni berapa biji masjid dah dia buat. Tapi orang tak kenal pun dia. Saya mengajar dah 4 tahun di Masjid Negeri Shah Alam. Saya tak tahu kata dia tu orang paling kaya. Dia main pakai jubah, dia serombong keng atas kepala dia tu, kita tengok Pak Long mana ni. Relax tu. Sampai tahun lepas baru saya tahu. Cerita kata Masya Allah. Sebab tu kata bukan pada kayanya salah dan bukan pada miskinnya salah. Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi, syahid dalam medan Uhud. Tak ada kain boleh tutup bahagian muka dan kaki. Susahnya dia ketika tu. Mus'ab bin Umair sama, syahid dalam medan Uhud juga. Susah mereka saat mati, tapi syurga pada mereka. Habis yang Nabi kata yafidhal ma ini di mana? Bagaimana cara mendapatkan harta tersebut? Nah, tolong dan tolong hari ini, akhir zaman ini Allah datangkan dengan teknologi yang luar biasa. Ni tambah-tambah ni sekarang ni kita menggunakan sistem e-wallet. Kan, tak bawa duit dah tuan-tuan. Pergi mata bawa telefon, bawa kad, maka tak perlukan duit cash dan sebagainya. Maka di situ kita bimbang berlakunya banyak gharar ataupun helah-helah tertentu. Timbulnya riba. Saya baru tahu waktu di Eropah, saya dengan ada Imam Muda Hassan. Imam Muda Hassan ni di antara juru cakap kepada banyak tentang isu KWSP. Dia datangkan, dia maklumkan dengan satu data yang mengejutkan saya, Masya Allah. Tolong ambil iktibar yang ni. Dia kata daripada pencarum-pencarum KWSP, less than 20% yang dah convert kepada Islamik punya. Tuan-tuan ingat tak berapa tahun lepas, baru je 2 tahun lepas mula untuk kita ni KWSP itu diantirah sebagai patuh syariah. Yalah, tak apalah yang sebelum ni akibat kita tak tahu. Moga-moga Allah ampunkan. Saya pernah tanya soalan ni khusus kepada Fadil kekanda pada Ustaz Mujib kita, Ustaz Fawah Makjan. Dia kata tak apa, yang sebelum ni kita tak tahu. Kita meletakkan keyakinan kita kepada kumpulan wang simpanan ni untuk mereka uruskan. Dan kita tak tahu sebelum ni mereka tidak patuh syariah.
Maksudnya perbelanjaan ataupun investment daripada duit yang kita bagi tu, mereka invest kadang-kadang pada syarikat-syarikat yang tak patuh syariah. Dan contohnya kalau tuan-tuan pergi di bursa saham, ada 900 lebih saham yang disenaraikan. Yang patuh syariah cuma 689 sahaja. Banyak ada yang tak patuh syariah, banyak. Contoh Asia tak patuh syariah. 2 tahun lepas dia patuh syariah, tapi sekarang Security Commissioner tarik balik sebab dia buat pinjaman loan konvensional untuk pembayaran hutang kapal terbang yang baru, sehingga akan disqualify dia daripada patuh syariah. 7-Eleven tak patuh syariah, tapi banyak dah bank Islam dah ada. Tapi dulunya investment itu berlaku kepada yang bukan patuh syariah. Tetapi bila mai ada agamawan-agamawan yang mula mengkritik dan bagi nasihat, KWSP ubah dia punya portfolio. Maka mereka buat patuh syariah, tetapi tak ramai yang ubah. Kalau kita tengok pada fasa permulaan dihebahkan, beratuk penuh ni di KWSP sebab nak convert. Tapi lepas dah mula diam. Maka data 2019 tidak sampai 20% yang dah convert ke KWSP. Tolong balik nanti tolong cek balik. Yakin ni ramai, mungkin 80% termasuk saya, kita ada caruman ke KWSP, maka tolong ceklah. Tapi dah boleh ceklah tuan. Sebab ingat dalam ancaman dalam ayat Al-Quran. Tuan-tuan buka dalam suratul Baqarah. Muka surat yang terakhir sekali. Muka surat yang terakhir surah Baqarah tu menceritakan tentang ayat riba. Allah declare barang siapa yang terlibat dengan riba mengisytiharkan perang dengan Allah dan Rasul. Ini cerita dia bukan perang dengan USA Donald Trump ni. Ini cerita dia kalau perang dengan dunia ni ada kemungkinan mungkin boleh kalah, mungkin boleh menang. Kashmir sedang bergolak dengan India. Dua-dua ada kuasa nuklear. Walaupun dari segi kapasiti ketenteraan, India dah bawa 900,000 tentera mereka berada di sempadan. Imran Khan, Presiden ataupun Perdana Menteri Kashmir dah mengeluarkan statement, kalau mereka serang kami, ada satu je pilihan, adalah senjata nuklear kami. Maka ada kebarang kalian, dua-dua boleh menang, dua-dua boleh kalah. Tapi ingat, bila saya dengan tuan-tuan declare perang dengan Allah dan Rasul, ada tak probability untuk menang? 0.0001% pun tak ada. Tak sodok sembang gajah terbang. Maka tolong ubah. Maka ketika datangnya dengan banyak teknologi ini, sehingga akan menjadikan akad jual beli itu mula terhapus sikit demi sikit. Maka timbulnya fiqh mu'asarah yang menceritakan tentang bagaimana muamalat untuk menggunakan media sosial. Pembelian yang tidak ada kita dengan dia. Sebab kalau tuan-tuan baca di antara syarat sah ijab dan qabul, di antaranya ketika mana pembayaran dibuat, maka barang itu mesti kena dapat. Tuan-tuan pergi di market pagi-pagi beli ayam, maka bila kita bayar je, penjual tak boleh kata ayam nanti tahun depan saya hantar. Mampu. Syarat sah jual beli ada 4. Di antaranya apa? Yang pertama, barang itu mestilah barang yang suci dan bermanfaat. Dua nak suci dan bermanfaat. Sebab kadang ada barang yang suci tapi tak memberikan manfaat. Sama ada kepada segelintir ataupun kepada yang mengguna. Apa contoh barang yang suci tapi tak bermanfaat? Cuba contoh. Jangan bagi rokok, memang tu confirm tak suci dan tak bermanfaat. Jangan buat kau aja. Apa dia? Barang dia suci tapi dia belum tentu bagi manfaat. Contoh ayat ketum. Oh marah, kata kau ajar Afzal, aku balik ikut. Baik, dengar bagi elok. Barang tu suci tak? Asal daun harusnya. Maka ada orang yang dapat manfaat. Pada orang yang mungkin kencing manis, yang memang ada penyakit orat ataupun benda-benda tertentu yang bila dia amalkan dengan kadar-kadar tertentu bagi manfaat, maka ketika tu boleh. Ada orang yang memang kita tengok dia kontrol sungguh, dia tak tambah benda pelik-pelik, dia tak buat R&D pelik-pelik. Budak-budak kita ni cerdik terlebih. Ayak tu dah dos lagi, dia pergi buh dengan ubat nyamuk, dia buh dengan binatang macam-macam. Yang tu yang haram tu. Jadi asal barangnya suci, harus. Tapi bila duk ejak-ejak tu jadi haram. Kalau orang yang memang dia berpenyakit dan dia minum dengan dos-dos yang boleh dikontrol dan tak menghilangkan waras akal, okey bagi dia. Tapi hari ni yang duk berlaku jual beli bukan pada orang kecil manis, hak duk jual pada orang kecil orang. Ni yang tak boleh. Hak duk ambil saja untuk nak hayal, tu nak cakap berapa. Saya pernah dulu zaman saya duduk asrama, ada seorang ni dia suka minum air ketum.
Bukan orang biasa, ustaz juga. Jadi kita tegur lah, kata kat dia, hang duk minum ni sampai peringkat tengok sampai mata merah, tuan. Dia bila dia tak minum sehari tu ingui meleleh, tu dah ketagihan. Tu dah pergi kepada addicted dah. Dok dia kata, ayat ketum ni sihat tu badan. Baik, saya kata apa makna sihat? Dia kata ni ubat. Okey, baik, saya kata apa makna ubat? Tonton makan ubat bila? Time sakit. Saya tanya, kamu sakit apa? Kita tak ada sakit, tapi makan ubat siap-siap. Oh, lepas ni tonton pergi hospital, jumpa doktor, bang doktor, saya nak ubat kencing manis, darah tinggi, jantung, ubat orat, ubat saraf, buat main lah semua doktor, baca farmasi tu kan. Doktor pun bagi ubat dia. Doktor kata, kamu nak buat apa? Saya nak makan siap-siap sebelum sakit. Ubat doktor akan bagi satu, ubat gila tuan. Kalau kamu tak sakit, yang galak pergi makan, pergi minumnya buat apa? Dah kamu tahu itu adalah ubat. Sebab tu ingat, syarat pertama jual beli ni, barang tu sendiri mesti barang yang suci dan bagi manfaat. Kora, pernah jual kora tak? Saya tahun 90-an saya pernah jual kora. Waktu tu jahiliah lagi lah. Rumah saya dekat dengan padang golf di Sungai Petani. Jadi padang golf ni banyak parit-parit tu kan. Jadi pergi cari bola golf. Bola golf sebiji waktu tu cuma 2 kupang. Dapat kora sekilo RM5. Mana ROI paling baik tuan? Kora. Pijak kora melompat kami. Sebab apa? Sebab jual ada duit banyak. Dah pernah jual sekok kora tu dapat RM35. Tuan-tuan, tahun 90-an dapat RM35. Kira ayah anda kawasan tu. Kacang baru 2 kupang, baru sekupang waktu tu. RM35 tuan-tuan, kira champion lah. Kira naik geret lepas tangan, syok ni tu. Tapi bila cek-cek balik, Allah, kora ni halal ke haram untuk dimakan? Haram, maka boleh tak jual dia? Tak boleh. Yang pertama. Yang kedua, syarat sah jual beli ni apa? Di antaranya barang tu mesti hak kita. Tak boleh kita pergi jual barang hak orang. Contohnya jiran kita, dia ada pokok mempelam di sebelah rumah. Ada pokok pelam di sebelah rumah, kita pergi abang ke orang, nak beli tak pelam? Ni harum manis sempoi, makan dia sedap tahap guling-guling ni. Boleh tak jual hak orang? Tak boleh. Kadang-kadang kita ni, kita pergi minta kat tuan ni, kami nak makan sikit. Lepas tu kita pergi balas, kadang-kadang balas sampai seguni, kurang ajak tu. Ada jenis jiran, jenis panggil huduh, piang macam tu. Minta nak makan, balas seguni. Buat apa? Jual. Haram ketika tu jaga. Ketika dia akad tu dia bagi untuk kita makan, hanya kita makan. Kalau nak jual, abang saya siap. Saya ni nak main minta sikit buah, nak makan dan nak jual semua. Abang saya siap. Kalau dia bagi, baru boleh. Ada yang kita hari ni, barang tu bukan hak kita lagi. Tapi kita dah mula menjual, iaitu menghilangkan dalam akad jual beli ni. Yang ketiga, barang itu setelah berlakunya akad jual beli ataupun duit dibayar, maka mesti barang tu serah la tu juga. Kecuali pada beberapa benda, contohnya macam orang yang buat rumah. Developer buat rumah, dia ambil dulu pre-order contohnya untuk buat loan, refinance untuk dapat pembiayaan untuk dia siapkan rumah dengan syarat tidak mengurangkan sifat daripada perjanjian. Benda ni sebab apa berlaku? Contohnya kalau kita pergi pasar raya, Goris dan Menang tu kan, masuk pasar raya, dia kata kok orang paling betul 5 juta orang, ni kok orang ke 5 juta, padahal semua orang betul. Ataupun pipi kat dia, goreng lah, insya-Allah kalau dapat ni ada macam-macam hadiah. Kita goreng tengok, ui, dapat peti paling canggih 28 tingkat. Nak ambil kena naik lift, nak ambil atas kali. Oh, bapa ni kata tak apa kok, percuma kok main isi borang. Oh, kita kemas pilih isi borang semua. Tak apa kok bayar 500 untuk deposit. Tadi free, dia ubah dah. Kita pun tak apalah, seronok peti harga 45,000 bayar 500 dapat. Dia kata kok minggu depan kita pergi hantar di rumah sebab kok besar sangat, tak boleh buat main di sini. Biasanya kena tipu dah. Apa yang berlaku biasanya sampai di rumah bukan dia buat main apa? Dia buat main rice cooker. Kepala dia rice cooker 500. Masak nasi tak basi 10 tahun ke apa ni? Lagi dia main, dia bagi alasan, dia kata stok habis dan sebagainya. Sebab tu Islam nak menjaga benda ni, nak menjaga benda-benda daripada penipuan, maka Islam datangkan dengan kaedah ketika buat pembayaran barang kena bagi. Maka ini berlaku perbahasan dalam kalangan ulama fiqh disebabkan sekarang menggunakan apa?
Teknologi. Semua main beli pakai Lazada. Ni bulan 11 ni, tunggulah bulan 11. Selamatlah tuan-tuan, duit poket. Dan ulang tahun ni, perkahwinan dia apa? Kewujudan Lazada, birthday dia 11 hari bulan 11. Tahun lepas, dalam tempoh sehari 2 bilion perbelanjaan rakyat Malaysia pada 11 hari bulan 11. Oh, banyak orang kita buat shopping. Dia panggil window shopping. Dia tak payah keluar di rumah, maklum berkemban pun boleh shopping lah ni. Maka ini yang kita bimbang. Dan yang keempat, dalam bab ajak akad jual beli ini, perlulah penjual dan pembeli kenal pasti, kena ma'ruf tentang sifat barang, jumlah barang, dan juga sama ada berlaku kualiti ataupun kuantiti barang, banyak ataupun sikit. Yang ni banyak bermasalah juga. Contoh sekarang, esok pagi tuan-tuan keluar pergi market, cuba tengok. Kalau ada peniaga-peniaga dalam ni, saya minta maaf, tapi kita pakat-pakat tolong betul. Kod-kod ada, peniaga pasar malam ke, peniaga, tolong betulkan kalau ada. Kalau ada reason, tuan-tuan terang pada kita. Malam ni kita bahas terus. Kalau tuan-tuan perasan, kalau tuan-tuan pergi di kedai-kedai runcit pasar malam yang jual barang-barang basah ni, dia akan ada peniaga punya sotong, ikan, ayam ni. Yang pertama dia tak pinggan macam ni. Pinggan macam ni, tak apalah. Pinggan pertama kita faham tu nak lapik daripada berlakunya kotak dan sebagainya. Akan ada lagi satu pinggan yang transparent, yang dia balikkan duduk macam ni, dan barang-barang perniagaan akan dilungguk atas ni. Betul tak? Di Pulau Pematang Poh berlaku tak benda macam ni? Kau belah Kedah kan? Pinggan yang pertama, okey, clear, kita faham, crystal clear, kita faham, tak ada siapa nak pertikai. Cuma yang berlaku pertikaian, apa fungsi pinggan yang kedua dibalikkan ini? Apa fungsi dia? Untuk barang nampak banyak. Hakikat barang banyak ke sikit? Hakikat barang banyak ke sikit? Sikit. Maka apa fungsi ni? Untuk buat hello. Saya yakin banyak peniaga-peniaga dia tak berniat pun nak buat hello, tetapi itu adalah adat turun-temurun. Kebiasaannya kalau orang tahu nak niaga ikan, nak niaga sotong, memang kena ada benda ni. Dia tak niat nak tipu pun, tapi itu adat. Maka tolong betulkan. Sebab dengan hanya asbab pinggan ni menampakkan barang tu banyak. Kalau barang tu betul banyak, okey. Tapi saya tadi semua dah jawab. Fungsi dia hanya untuk bagi barang tu tak banyak, tapi dengan asbab buat panggil macam tu jadi banyak. Kita yang lalu-lalu tengok, ui banyak tu setambun, nampak udang. Kita kuabak bos pinggan, balik-balik ada 6 badan, 12 kepala. Baik, ketika tu reda lagi. Baik, macam mana rezeki yang diterima oleh penjual? Sebab dia tahu barang tu banyak mana. Pembeli tak jelas. Maka dia menghilangkan syarat sah jual beli tadi. Ingat Nabi sebut dalam hadis, la yadkhulul jannah lahmun nabata min haram. Tidak akan masuk ke dalam syurga darah daging yang terbentuk daripada sumber yang haram. Di Eropah mereka tidak ada Islam, tak terlalu ramai. Tetapi perniagaan mereka saya rasa lebih Islam daripada orang Islam. Di kedai-kedai dia, ada kedai-kedai tertentu tak ada orang jaga, tapi boleh tak duit. Kita orang jaga pun balas duit. Tak selalu kira lah kalau tak ada orang. Di immigration dia tuan-tuan, tak ada guard jaga. Saya pelik bila masuk daripada Jerman, masuk sepada Switzerland. Saya dah tengok mana guard-guard dia ni, culah ke curi tulang ke apa. Saya tanya dekat driver kami, tanya mana dia orang punya guard ni. Dia kata tak, di sini tak ada guard, semua orang berhenti. Dia kata kalau di Malaysia buat macam tu kira raya haji kita tuan-tuan. Tu kata bila tengok-tengok, masya-Allah. Dan mereka canggih dari segi jual beli, mereka dah semakin canggih. Tapi ingat, dalam kecanggihan tersebut kita bimbang berlakunya riba. Siapa yang pakai kad kredit tolong cek balik kan, konvensional ataupun bank Islami. Sekarang ni semua bank dah ada Islamik dah. Hong Leong dan sebagai bank-bank yang non muslim pun mereka sedar tentang keperluan dia, kepentingan dia. Maka tolong ubah. Nah, ayah-ayah kita, abang-abang kita yang mungkin buat pembelian rumah, cek balik. Kalau 10-20 tahun lepas, maksudnya sekarang masih ada baki. Kalau kita buat 35 tahun yang maksimum, 35 tahun pinjaman kita, maksudnya kita buat 10 tahun lepas, berkemungkinan besar kita terlibat dengan konvensional. Maka tolong ubah. Tak apalah kalau kena bayar lebih sikit pun tak apalah. Selamat daripada kita nak mengisytiharkan perang dengan Allah dan Rasul. Yang buat pembelian kenderaan, tolong cek balik. Saya pernah kenal, saya terlibat dengan saham. Saya pernah akaun saya pertama remiser saya buat non muslim. Saya bak dah kat dia yang Islamik punya. CDS lah panggil, akaun CDS untuk saham.
Dan saya tak tahu kata dia tak buat yang Islamik punya. Berapa bulan belum ni barulah ada seorang remiser yang Muslim, dia check, saya minta double check, check lo yang bukan patuh syariah. Maka ubah je lah, convert lah. Tak apalah buat surat, hantar kat bank, my bank untuk kita nak ubah daripada conventional kepada Islamic banking dan sebagainya. Maka hati-hati. Sebab kadang-kadang yang non-Muslim ni dia hanya nampak pada profit. Maka kita tak salahkan dia berniaga dengan cara macam tu. Yang salah kita sebab kita tak double check. Jadi tolong. Yang buat pinjaman kereta, yang masih ada KWSP, dan yang masih ada pinjaman rumah, tolong ambil satu masa, esok cuti kan, ambil nombor telefon bank, mungkin bank pun tak buka esok, hari Selasa ni telefon lah, sah saja, tuan-tuan telefon, sahkan sahaja. Assalamualaikum, boleh tak saya nak cek saya punya loan kenderaan saya pakai yang Islamik ke atau konvensional? Oh, dia kata yang konvensional, apa tindakan kena buat? Tanya dekat dia, boleh tak saya nak ubah kepada Islamik punya loan? Oh, kalau nak ubah kena macam ni, kena sign dokumen. Tak apa tuan-tuan, korbankan sedikit waktu daripada nak tanggung di akhirat nanti. Sebab makan daripada benda yang haram, Nabi kata takkan masuk ke dalam syurga. Na'udzubillah. Kita bimbang semayang tuan-tuan, kita duk puasa, kita bayar zakat cantik dah, kita semayang sunat punya banyak, baca Quran ni berkali-kali khatam, pi haji, pi umrah tak berhenti, tengok-tengok nanti terhijab daripada nak masuk dalam syurga. Disebabkan apa? Hanya disebabkan terlibat dengan harta riba ketika kita hidup. Na'udzubillah. Maka sebab tu kena ingat, Islam bukan agama mencari harta benda, tetapi Islam memberikan kaedah macam mana nak cari harta benda. Sebab sebahagian sahabat-sahabat Nabi kaya-kaya belaka. Dan Nabi sendiri pun pada umur 18 tahun Nabi dah menjadi partner Siti Khadijah radhiyallahu anha, niaga 1000 ekor unta. Tuan-tuan, umur 18 tahun baru habis STPM. Baru habis TAM, umur 18 tahun Nabi bawa 1000 ekor unta pergi jual di Basrah. 1000 ekor unta habis sekali dengan barang dagangan. Tuan-tuan buka dalam kitab Dr. Mustafa As-Sibai. Kalau kita convert dengan 1000 ekor unta siap dengan barang dagangan, seekor unta berharga RM20,000. Bersamaan 20 juta transaksi Nabi buat pada umur 18 tahun. Kita 18 tahun duk pening nak beli flavor isi tak bit mendatang apa ni. Nabi dah buat transaksi 20 juta ketika tu. Maka kalau kita tengok dalam kitab Dr. Mustafa As-Sibai, ketika umur Nabi 18 tahun, Nabi bukan pekerja Siti Khadijah nah. Nabi partnership dengan Siti Khadijah. Dia ada beza. Kalau pekerja dibayar gaji, kalau partner dia ambil persen. Modal Siti Khadijah semua Nabi uruskan semua. Siti Khadijah tak kenal pun Nabi SAW, tak jumpa pun. Yang urus ketika tu Maisarah. Maisarah pembantu Siti Khadijah hantar duduk dengan Nabi. Kalau kita tengok umur 18 tahun urus 1000 ekor unta, habis pula tu 20 juta ringgit. Kalau kita convert duit kita, kalaulah kata 50-50 lah, kalau partner itu berlaku, perjanjian mereka 50-50, maka berapa keuntungan Nabi ketika tu? 10 juta. Bila Nabi start susah, Nabi menyebar ketika Nabi umur 40, Nabi sepenuh dengan dakwah, Nabi guna sepenuh harta dia untuk bagi manfaat kepada agama. Itu je. Sebab tu kita tengok Nabi tidak pernah meletakkan hubbud dunia. Nabi tak letakkan harta dalam hati, Nabi letak di jari. Orang nak bagi, orang perlu keluar. Sampai waktu peperangan, syiar untuk ni keluarkan. Bila nak memberi kena ada dulu. Mana mungkin nak memberi sesuatu tanpa ada sesuatu. Maka wujudkan sesuatu tu. Islam tak larang cari duit, tapi cari bagi elok nah. Cek balik nah, KWSP loan kereta kita insya-Allah. Ya fidal mal yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, di antara tanda akhir zaman itu wa tazharul fitan. Akan datang kepada umat aku nanti banyaknya fitnah-fitnah yang ditimbulkan. Akan timbulnya banyak perkara-perkara mungkar yang bangun pada umat akhir zaman ini. Muslimin muslimat dirahmati Allah, tak dapat kita nafikan. Dengan apa tanggungan yang sedang kita hadapi sekarang ni, kita tak dapat mengatakan tidak daripada maksiat-maksiat yang berlaku. Kalau dulunya kita nak sebut LGBT itu pun rasa malu, nak sebut tu berasa malu. Sekarang mereka boleh buat perhimpunan tanpa rasa malu. Untuk makluman, dalam tahun ni saja 3 perhimpunan besar mereka telah lakukan di Lembah Kelang. Ni dia panggil apa? Dia panggil neutralisasi. Manusia ni dia ada proses dia. Pada proses pertama kita keluarkan satu benda yang pelik, orang akan kecam dan marah gila-gila. Maka itu adalah proses biasa. Maka akan dia buat kali kedua, dia buat kali ketiga, sampai peringkat kita akan rasa itu okey. Contoh dia apa? Muslimin muslimat ingat balik, kalau 15 tahun lepas
Berkapal itu benda aib ke tak aib? 15 tahun lepas, tahun 2000, tahun 90-an, 80-an, kalau bercinta itu aib ke seronok? Kalau orang tahu. Setuju tak kalau saya kata, kalau saya zaman tu, mungkin zaman ayah saya tak pasti, zaman 90-an, kalau orang tahu kita couple dengan orang ni, kita bercinta dengan Minah tu ke mana ke siapa, dia dikira sebagai aib. Duk di sekolah, kena tangkap surat cinta, kita tulis surat cinta comel dah ni, boh bedak Johnson baby, lipat-lipat hantar kat dia, tengok-tengok tak sampai kat markah, sampai kat cikgu. Torture dia senangnya, dekat perhimpunan dia baca, hari ni insyaAllah kita akan baca satu surat cinta, bagus-bagus ni surat ni. Hui tuan-tuan, malu dia tu tak boleh buat bincang. Bagi kita aib gila-gila kalau kawan-kawan duk canon kita, oh hang couple dengan Minah, walaupun memang kita couple sungguh, taubat lahum tak mengaku lah. Hei, dia kata Minah dia tak kebuluk aku, cik kemah lo nikah anak 4 dengan Minah tu. Tak, sebab dulu mentaliti kita memang macam kita takkan mengaku punya lah. Kita malu. Malu pada perbuatan mungkar. Okey. Tapi cuba tengok. Zaman ke zaman, tahun demi tahun, dia neutralkan. Hari ni, budak-budak kita tak aib dah. Sampaikan kalau tuan buka di Facebook, umur 15, 16 tahun, 13 tahun, dia dalam Facebook tu dia boleh declare in relationship with Minah Gelong contohnya. Dia tak takut. Tuan-tuan pernah cek media sosial anak-anak? Budak-budak lah, tuan-tuan, couple baru seminggu buat video. Hai sayang, Assalamualaikum, hari ni adalah anniversary yang ke-7 hari. Kepala dia, 7 hari pun buat anniversary. Aku menikah sampai anak 4 pun kadang-kadang lupa anniversary. 7 hari, lepas tu dia ada iddah dia 14 hari, dia ada 30 hari, dia ada 6 bulan, dia ada setahun. Dan dia malu tak untuk cerita ke orang? Tak dah. Dan untuk makluman, satu data, saya pun baru tahu, kalau di negara barat, siapa yang berumur 16 tahun yang masih dara dikira sebagai memalukan. Umur 16 tahun masih dara, maksudnya tak pernah buat berhubungan seksual dan sebagainya, dia dikira sebagai malu pada dia. Maka benda itu digalakkan oleh mak ayah sendiri. Driver kami dia bekas polis. Jadi bila saya bekas askar jumpa dengan orang bekas polis ni, kita ada banyak benda boleh sembang. Duduk sembang dengan dia, dia kata dia ada orang anak. Dia kata anak dia umur 18 memang dia seroduk dengan boyfriend dia. Apa dia umur 18 paksa seroduk. Bapak tu abang dia, hang kena duduk dengan tu. Kalau tidak hang ni kira cak ayam. Dia tak abang lah cak ayam tu. Tapi dia explain lah kata. Dia kata dia rindulah ke anak perempuan dia, tapi nak buat macam mana umur 18 seorang anak perempuan tu dah kena duduk dengan seorang lelaki, kalau tidak kira anak dia tu bermasalah. Dia kata dahsyat. Saya kata, is that the culture here? Dia kata yes, for sure. Dia kata it's compulsory, it's not optional. Dia adalah satu kewajipan, bukan satu pilihan. Dia saya kata. Saya tanya dekat turis guide kami tu, Atik tu dia 10 tahun di UK, orang Islam kita alhamdulillah, mak dia buat PhD, dia buat degree di sana. Dia kata memang betul ustaz, umur 16 tahun kalau masih dara tu kira aib. Tuan-tuan, itulah yang sedang dibawa di negara kita. Mula dengan couple dulu, maka pergi kepada luar nikah dan sebagainya. Na'udzubillah. Dan LGBT sedang bawa benda tu. Dia sedang tune kepala otak kita. Dulu kita benci gila kalau couple-couple ni kita tak mau. Kalau mak ayah dengar, dia tibai anak dia mampu. Lah kadang-kadang galakkan daripada mak ayah. Ni hang ni sampai nak habis ni dah takkan tak ada markah kot. Lah mak pun gelong lah. Mak tu tanya tu, anak 20 duk study, dia kata hang ni takkan tak ada sangkut seorang kot, hang sakit takut jadi anak dara tua. La ilaha illallah. Dia tak yakin yang Allah akan bagi jodoh untuk anak dia. Dia tak yakin Allah bagi rezeki untuk anak dia. Dia susah hati, mak tak mau lah. Hang tak mau apa? Dan benda tu berlaku. Ramadan baru ni, kuliah subuh di Masjid Negeri Shah Alam, saya dihubungi oleh Persatuan Gay Malaysia. Seram tuan. Tuan jangan salah faham ya. Saya confirm tulinlah lelaki insya-Allah. Bukti dia saya kahwin dengan orang perempuan. Isteri saya sure perempuan. Bila dihubungi tu saya seram sejuk juga. Dia berkata, ustaz kami nak join Khaimulal dan kuliah ustaz. Saya kata mampu aku. Tapi saya kata kita sangka baiklah, kita yakin Allah tu maha
yang memberi taufik hidayah. Kita dulu pun bukan baik tahu mana pun, cuma kita tak terlibat dengan LGBT je. Kita ada je benda haram yang kita buat, tak semayang, time bulan puasa pergi minum banyak cola, lepas tu duk buat muka warak kan. Ada belakang ni tak tahu buat baik tahu sangat lah. Hak dalam poket lah ada rokok pun ada kan? Bukan rokok dia, rokok kawan tu letak hujan. Jadi bila berhubung tu saya kata tak apa, tak ada masalah, mai insyaAllah. Dia pun nak join Qiyamul Lail dan kuliah subuh. Jadi waktu kuliah habis Qiyamul Lail tu, kuliah subuh tu kita duk party juga, perambang mana gay ni tak nampak macam gay, sebab kita duk faham gay ni dia ada physicalize yang kita boleh nampak. Contohnya dia nampak lembut, nampak macam sotong, sanjut sikit tu kan. Dia dulu kalau dulu dia ada fizikal yang kita boleh nampak, impression kita tengok tu tahu dia ni something wrong somewhere. Tapi masalah dia pagi tu saya duk scan, depa ni tak main kot, tak nampak seorang pun. Habis program apa semua, kami buat usrah khas tertutup macam tu, barulah dia main perkenal, dia kata, "Ustaz, kami lah representan gay." Masalahnya dua-dua orang sadu. Kita duk faham mesti ada seorang dominan, mesti seorang hak cak ayam. Ni tak, dua-dua maskulin. Six pack tuan-tuan, kita pun haram pack pun tak ada ni. Badan sikit punya taf, saya duk fikir dengan muka jambu sempoi punya, bukan muka pecah rumah. Segak yang amat ni, saya duk fikir, loh, tengok tu, ni lah pasangan saya boleh mengaku pula. Ui tuan-tuan, putih orang kentut kita tengok. Tapi itu yang berlaku. Dan bila dalam duk sembang-sembang dengan dia, satu faktor yang saya terkejut dengar. Saya tanya dekat dia, berapa ramai bilangan sekarang duk ada? Dia kata, "Ustaz, dalam komuniti kami tu gay dengan lesbian ni sekarang kita tak ramai, Ustaz, ada lebih kurang 200,000 je di Malaysia." Kita dengar-dengar duk istighfar panjang, astagfirullahalazim. Kalau kita nak pandang hina pada dari sudut perbuatan kita benci, tapi mereka tetap orang Islam yang patut kita sebarkan dakwah. Mungkin kurang banyak dakwah kita untuk mereka supaya jadi macam ni. Kalau kata 200,000 orang tuan-tuan, unofficial ni, di parlimen ada 220, setiap parlimen ada 950 orang. Ni orang-orang yang macam ni. Banyak dah kerja saya dengan tuan-tuan, banyak ni. Banyak gila. Dan sedang dineutralkan benda tu. Oh, kamu masyarakat kena terima kami. Kami ni hak asasi manusia. Kepala dia hak asasi dia macam tu. Kalaulah dulu masyarakat terima perbuatan hampa ni, hang tu tak ada. Sebab kalau laki kahwin laki boleh dapat anak tak? Laki bertemu laki dapat anak tak? Tak ada je. Gila lah dapat. Depa saintis cuba buat, buktikan. Depa try laki kahwin laki, dia buat macam-macam dan tak pernah sampai hari ni. Sebab ingat, roh hanya Allah yang memegang kuasa dia. You boleh buat macam-macam, you boleh buat mesin, you boleh buat macam-macam benda, tapi bukan pada roh. Dia mungkin boleh buat jasad ataupun patung yang macam jasad manusia. Tuan-tuan pi tengok di Shah Alam ada muzium lilin. Dia boleh design manusia menggunakan lilin tu. Tuan-tuan, kalau sekali pandang, tuan-tuan tak boleh bezakan antara manusia dengan lilin. Yang membezakan roh. Manusia tidak ada kuasa dan daya untuk buat. Allah sebut dalam suratul Baqarah, himpunkanlah banyak mana cendekiawan, cerdik pandai kamu, buat satu binatang yang sama melata di atas muka bumi. Buat tengok, tak boleh buat. Semut tak boleh buat, apatah lagi makhluk-makhluk yang besar. Maka jangan sombong. Ni jaga ni, budaya LGBT ni sangat bermasalah ni. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, selepas daripada ayat 14 Allah cerita tentang kaum Nabi Nuh. Selepas kaum Nabi Nuh, Allah cerita tentang kaum Nabi Lut ataupun kaum Sodom. Secara total dalam Al-Quran, lebih 5 tempat Allah bagi ancaman kepada golongan LGBT. Maka beringat, kita bukan membenci pada yang buat, kita membenci pada perbuatan tersebut. Mereka tetap Islam, mereka tetap manusia. Walaupun bukan Islam, kena cari sesuatu untuk bawa dakwah kepada mereka. Carilah ruang macam mana. Kita perlukan lebih ramai orang seperti mana Ustaz Abid Liu, yang duduk dengan mereka bukan hanya kritik daripada luar. Cari kaedah dan cari jalan untuk masuk dengan mereka. Jangan jadi LGBT pula. Cari kaedah untuk mendekati mereka, buat program, jemput mereka mai. Mereka orang-orang macam ni, dia saya tengoklah satu kajian yang mereka buat, kajian PhD berkaitan kenapa kecenderungan mereka boleh berubah jadi macam tu.
Kebiasaannya mereka zaman kecil mereka ni, mereka melalui trauma, zaman trauma. Sama ada ditipu oleh, kalau orang perempuan kena tipu orang lelaki kena main dengan orang perempuan, kena tipu, ataupun mereka ni kurang kasih sayang. Zaman sekolah duk kena bully, maka dia perlukan perhatian, maka dia nak create intention, dia buat benda yang pelik. Kan bila jadi darai macam tu kan orang suka tengok pelik, padahal tengok tu bukan dengan pandangan seronok, pandangan hina kan, tapi dia suka, bagi dia itu pengiktirafan. Kan banyak kita tengok sekarang marketer duk buat benda-benda yang annoying, padahal dia suka take attention dengan cara macam tu. Dia crave, dia bina orang walaupun benci tapi suka kat dia. Tuan-tuan berapa ramai suka dengan iklan comel tak kartun dulu? Tuan-tuan suka tak? Siapa yang bilang memang balik kerja memang saya kena dengar untuk semangat saya? Ada? Tak ada. Tapi itulah kaedah modus yang dibuat untuk tarik untuk orang-orang walaupun tak suka dengan kaedah pemasaran yang macam tu, tapi dia akan ingat. Maka sama dengan sekarang apa yang mereka sedang buat, reverse psikologinya, walaupun kita benci sampai peringkat dia panggil neutralisasi berlaku dalam otak, dia tak berapa nak benci dah. Dia kata biar apilah. Dulu ayah saya marah balik lambat, tapi kerap sangat dia buat. Saya suka main game, PCC lepok balik lambat, sampai peringkat ayah kata senanglah. Dia tak larat tiba habis hingga patah. Dia kata tak apa, PCC semayang jaga, sampai tokeh CC buat surau dalam CC. Tak ada kuliah ya. Itu berlaku. Bukan nak suruh buat lagi, budak-budak dia kata, ya tengok ustaz pun PCC aku katok lagi. Buat model tu. Nah, maka negosiasi sedang berlaku, maka zaman fitnah. Tu belum kira angka anak nikah. Tuan-tuan tengok dibentangkan di parlimen kan baru ni. Bulan 9 tahun lepas. Pada perbahasan kelahiran anak luar nikah ni boleh tak dibinkan dengan nama ayah? Dalam Islam kata tak boleh, tapi orang-orang sekular liberal ini, golongan non-muslim, mereka cuba nak memecahkan Islam dengan cara buat apa yang Islam tak bagi buat. Dibawa sampai di parlimen. Kita duk heran, yang hampa duk pulun sangat ni mesti apa? Yang hampa duk pulun sangat duk petikai tentang bin Abdullah ni mesti apa? Kita ni orang Islam nak jaga nasab. Walaupun yang dilahirkan itu dengan bin Abdullah, walaupun dia ni official anak nikah, tak menafikan sedikit pun hak dia untuk masuk syurga. Anak nikah sah jadi imam, tak ada masalah. Anak nikah sama je dari segi taklif hukum, sama. Cuma kita nak bagi ada beza, yang tu je. Bila nak nikah, oh itu bukan bapak dia yang betul, maka perlukan pada bak wali. Itu je. Oh dia ni tak boleh terima harta farid dan sebagainya, itu. Tapi tak, dia duk bahas. Maka Jabatan Perdana Menteri mendatangkan dengan satu data yang sangat mengejutkan. Minta maaf, data tu pada 2017. Dia kata apa? 2005 hingga 2015 ada 500,000 anak luar nikah yang sah didaftarkan di JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. 500,000 orang. 32.6 juta rakyat Malaysia sekarang. Bayangkan 500,000 daripada perangkat itu adalah luar nikah. Banyak tuan. 1:67, 1:64, banyak. Tu 10 tahun baik kita bahagi dengan angka lebih mudah untuk kefahaman kita. 500,000 bahagi 10 tahun, kita akan dapat setahun 50,000 orang. 50,000 yang pakai, yang bawa telefon tekan tengok. 50,000 bahagi 365 hari, kita nak tahu sehari dapat berapa. 50,000 bahagi 365, kita akan dapat 136.7. Betul tak? Tengok. Betul ya? Sehari kita dapat 136.7. Baik, 7 tu angka besar, kita genapkan, bundarkan, kita akan jadi dapat 137. 137 sehari. Tuan-tuan bahagi dengan 24 jam. Kita nak tahu pula sejam berapa. Sehari dah 137 orang ni, sejam berapa? 137 bahagi dengan 24, kita akan dapat 5.9. Betul tak? 59, 5.7. 5.7. Maksudnya setiap jam akan ada 5.7. 7 juga angka yang besar, kita bundarkan jadi berapa? 6. 1 jam 6 orang nak nikah. Bahagikan 6 kali bahagi dengan 60 minit, kita akan dapat 1 jam berapa? 6 orang nak bahagikan pula. Setiap 10 minit officially di Malaysia lahir 1 anak luar nikah. Anggaran agak-agak lah dalam setiap 10 minit berapa kes zina yang sedang berlaku. Saya yakin ada ayah-ayah yang pernah terlibat untuk tangkap haluat kan, pergi tangkap budak-budak yang suka apa ni, kita pernah buat dulu macam-macam kan, duk pergi tangkap kan. Sepanjang tuan-tuan pi tangkap budak-budak yang duk couple, duk berzina apa ni, depa nak anak dah agak-agak waktu zina. Setuju tak kalau saya kata 99.99% lah yang berzina tak mau anak pun.
Dia pakai macam-macam lah, ubat ni pakai dengan kondom dan sebagainya, dia pakai untuk tak mau dapat. Maksudnya duk dapat hari ni yang tak sengaja belakang. Tu angka dia. Bukan nak menakut-nakutkan tuan-tuan, pada mungkin anak-anak kita yang sedang nampak macam duk ke arah nampak lara pelik, sosial pelik, tuan-tuan cari hari cuti, esok cuti kan. Tuan-tuan pergi di Hospital Seberang Jaya. Hospital Seberang Jaya senarai di antara 5 hospital yang paling trafik crowd. Hospital pertama Kelang, Seberang Jaya tahun lepas duduk ranking nombor 2. Sebab dia kapasiti dia tempat kecil, orang populasi ramai. Hospital Seberang Jaya yang urus bahagian agama ni ustazah. Saya ingat nama ustazah tu apa. Tapi 2-3 kali saya pernah pergi kuliah di sana. Yang saya dapat data Hospital Kulim di bawah Ustaz Fikri Abid, setiap minggu tidak kurang 4 alat nikah. Dia hospital kecil. Kulim hospital kecil. Sungai Petani 3 kali ganda kapasiti menampung Kulim. Setiap hari tidak kurang daripada 2 anak nikah. Saya jangkakan satu, kalau di Hospital Seberang Jaya sudah pasti angka dia sehari tidak kurang daripada 1 atau 3 anak nikah yang didaftarkan setiap hari. Maka tuan-tuan tambah tengok dengan keseluruhan hospital di seluruh Malaysia. Mostly setiap daerah-daerah yang besar ada satu hospital. Maka dapatkan angka tersebut, bawa anak-anak pergi tengok. 3 bulan lepas isteri saya melahirkan anak kami yang keempat, saya duduk hospital, saya tengok memang ada anak-anak yang dia tak buh nama. Biasanya dia buh nama mak kan, kat baby kan, ni tak ada nama. Nama ayah tu semua tak ada. Bila kita tanya sebab apa, dia kata ni anak nikah. Dan mereka ada section khas, buku pun warna tak sama macam buku yang nikah secara sah. Banyak sangat tuan-tuan. Jadi tolong tanggungjawab mak dan ayah yang ada malam ni. Saya juga seorang ayah yang ada 4 orang anak. Allah sebut dalam surah Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhallazina amanu khu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, peliharalah diri kamu wa ahlikum. Siapa wa ahlikum? Disebut dalam tafsir Ibn Katsir, di antaranya adalah tanggungjawab dan anak-anak kita. Tolong dan tolong. Saya bukan nak bagi nasihat sebab saya pandai tak. Saya takut juga zaman anak saya lebih jauh, lebih mencabar. Kalau dulu, kalau kita nak tengok cerita lucah, kena beli CD lah, disket lah, apa segala benda, tip lah. Sekarang tak, dengan telefon. Kadang-kadang bukan dia nak tengok pun benda-benda merapu tu, dia main iklan. Duk scroll Facebook, keluar iklan baju dalam. Dia tu jantan haram seumur hidup, tak pernah pakai baju dalam pun. Bila keluar iklan baju dalam, dia pakai patung ke model betul? Kalau tengok patung sonok ada orang nak membeli. Tak, biasanya dia pakai model. Baik, model tu umur 20 ke umur 70? Pernah tak tengok iklan baju dalam umur tua mampu ya? Ada tak? Tak ada. Dia guna yang muda-muda, dia guna yang cantik-cantik. Bila tengok tu meleleh lihat. Lepas tu kadang-kadang bukan nak tengok sangat, tapi dia main. Dia kata ustaz, depa pandangan pertama rezeki, dia perembang. Waktu zaman anak-anak kita cabaran Allah, tahun 2017 kami tangkap 31 Ogos. Saya ingat sampai sekarang tarikh tu. Tuan-tuan tengok boleh, 31 Ogos 2017, tarikh tu bersangkutan dengan apa? Raya Haji. Kami tangkap pukul 10 malam, budak berumur 16 tahun. Bila tangkap tu kita tanya dia, mak ayah mana? Dia kata mak ayah dia tak ada. Kita duk ingat mak ayah tak ada ni, mak ayah meninggal. Kita kata ada nombor siapa yang kami boleh kontak? Dia kata nombor mak ayah ada. Kita kau ajak budak ni. Tadi kata mak ayah dia tak ada. Saya kata tadi kata tak ada. Dia kata tak ada di Malaysia, mak ayah luar negara. Saya kata main nombor. Saya kata mak ayah di mana? Dia kata mak ayah pergi buat haji. Saya tengok balik waktu 31 sama ada 2016 atau 2017, tuan cek balik. Yang pasti tepat waktu tu adalah tarikh untuk antaranya rukun duduk di Allahumma salli alaihi wasallam di padang Arafah. Pukul 10 malam, kalau tuan-tuan reverse 6 jam bersamaan dengan pukul 4. Pukul 4 maksudnya memang tepat duduk di padang Arafah menunaikan di antara salah satu rukun dalam bab haji. Dan itu di antara waktu yang paling afdal berdoa. Tuan-tuan agak-agak mak pak duduk sana, duduk baca doa tu minta apa tu? Confirm minta ya Allah bagilah anak aku baik, anak aku ni, anak aku ni. Tengok-tengok anak di sini duduk berzina. Terkejut kita tentang waktu tu. Kata ya Allah Rabbi, kita tahu tak mak hang duk tengah buat haji bayar. Tahu dia duk riau. Dia kata hampa jumpa hang umur 16, yang laki umur 17, hampa dua-dua muda lagi ni. Tak rasa salah, tak rasa takut ke? Oh, salah takut. Kita berapa kali dah? Dia kata ni baru kali pertama. Hang tak sedar bohong, betul kali pertama. Ditunjuk telefon, dia kata ustaz cuba tengok ni. Memang ni kali pertama kami jumpa di hotel Sungai Petani. Dua-dua budak jeniang.
Nala punya depa tempat sana tak ada hotel, depa main check in hotel, bayar 4 jam, bayar RM30 untuk berzina semata-mata, dan depa dah lepas zina. Dia mengaku. Kita kata hampa takkan kali pertama jumpa di hotel, ya ustaz, wallahi tu pandai bersumpah pula. Betul ustaz, tengok mesej, bila kita tengok betul mesej dia tunjuk tu, betul nak jumpa di mana. Saya kata lah, hampa tak pernah jumpa langsung sebelum ni. Tak ustaz, ni kali pertama. Hampa jumpa macam mana ni? Ni duduk kampung lain, ni kampung lain. Dia kata menggunakan aplikasi WeChat. Saya kata macam mana? Hang tak pernah jumpa, hang tak pernah kenal dia. Dia kata WeChat ada satu aplikasi yang dia boleh buat shake. Saya pun tak tahu. Ni hati-hati ni, yang mak ayah ni bercerita ni bukan nak pergi budak-budak ni pakai download pula, sebab saya nak mak ayah tahu untuk kamu boleh kontrol. Dia aplikasi tu dia download, dia cuma goncang. Dia goncang macam nak buat dengan milkshake. Tu kan? Duduk tu. Saya akan keluar. Lagi lama dia goncang, lagi banyak kenalan yang akan masuk. Dia boleh siap dia nak macam mana. Contohnya Pak Long set, saya nak seorang perempuan janda berhias. Umur berapa? Umur nak yang 21 tahun. Kulit mesti putih, tak mau tinted gelap. Tuan-tuan boleh senaraikan ciri-ciri yang tuan-tuan nak tu. Dia akan tapih yang umur maklum 60, sorry, disqualify. Sebab Pak Long dah set dah umur 40 contohnya. Dia akan buang yang ada cuma yang ciri-ciri kita nak tadi. Berapa ramai? Dia kira set pula dalam radius 5 km. Macam kawasan ni, kampung ni, dia akan cari kod ni. Dia tak akan cari dah kod belah Sungai Petani. Dia tak cari dah kod belah Juru, jauh. Dia akan cari yang sekitar dengan ni. Maka akan keluar dengan gambar, keluar dengan profil, maka dia akan matchkan. Dia kenal melalui situ. Dia tunjuk pula demo macam ni, ustaz macam ni. Ya Allah, kata dahsyatnya zaman anak-anak kita ni. Sebab tu ingat, teknologi bukan untuk dihafuz, teknologi perlu diurus. Urus bagi elok. Ada orang yang dia guna teknologi buat pahala banyak gila. Ni sahabat-sahabat kita yang main buat live ni. Dia pun tak mengajak lah, tapi dia tugas dia pun setiap malam dia pun pergi cari ustaz-ustaz buat kuliah. Dia pun post dekat YouTube, post dekat Facebook. Kadang-kadang mungkin ada video yang mencecah 100,000, ada yang 1,000, ada yang 10 orang. 10 orang pun tuan-tuan ingat senang nak impose 10 orang. Ni nak buat program malam ni puas, duk hebah ke orang. Tadi pula ujian JK, sehati yang mampu lah. Ujian siapa lah nak main. Dah lah ujian ustaz main lambat pula. Mampu Dalam satu sudut dia kata alhamdulillah agak ujian, dia pun tak boleh nak balik. Susah nak impun orang. Tapi tuan-tuan tengok ni, malam ni live berapa orang ni? Yang ni berapa? Tengah duk live seorang tengok 118. Satu masa 118 orang. Maksudnya tak kurang selagi habis live akan ada lebih kurang 1,500 orang yang tengok secara total. Tuan-tuan agak-agak 1,500 orang senang tak nak impun? Susah. Kalau tuan-tuan tengok time siapa yang ada telefon, tuan-tuan search sekarang, tulis search tengok cara goreng ayam. Tuan-tuan gelap, tuan-tuan search tengok siapa yang buat telefon, tolong tekan seorang wakil. Cara goreng ayam, berapa ramai orang tengok view? Video nombor 2, 1.1 juta orang tengok cara goreng ayam ni. Kita duk rasa macam perbuatan tu lah bangang betul goreng ayam pun tak reti, tapi ada 1 juta orang bangang tengok. Tuan-tuan search pula, tulis tengok cara lipat baju, ada 1.2 juta video tu orang tengok. Lipat baju, maklum dah terror, pejam mata pun boleh, tapi tidur tapi ada 1.2 juta manusia ambil manfaat dengan ilmu tu. Ni depa duk pi ni cari ustaz malam, ustaz ni, Allah. Kalau depa mati sekalipun, pahala video berterusan. Depa tak mengajak pun, tapi dia ambil manfaat dengan cara tu. Menggunakan apa? Teknologi. 100 orang yang tengok live ni tuan-tuan, mereka mungkin ada kekangan. Tadi ramai mesej dia kata, ustaz tolong buat live, ustaz tolong buat live. Saya kata insyaAllah doa bagi ada line di sini. Sebab saya tahu ada 2-3 orang dah berhubung nak buat live. Saya kata saya izinkan, tak ada masalah. 100 orang ni dia kata, ustaz saya ada urusan anak kat tuition, saya ada ni nak kena basuh pinggan, saya ada ni. Tapi tuan-tuan, mereka dapat manfaat melalui teknologi ni lah. Maka dia macam dengan senjata. Pisau yang digunakan potong buah, potong barang, untuk makanan masak, maka akan dapat pahala sebab harus hukum dia. Pisau yang sama digunakan picu orang, maka berdosa ke atas dia. Walaupun alat itu alat yang sama. Hati-hati. Teknologi ni juga sama. Tuan-tuan urus sebagai elok, dia akan jadi manfaat. Tuan-tuan tidak menggunakan dia cara elok dan membiarkan secara macam tu je kepada anak-anak, tolong hati-hati. Saya pesan sebab saya juga sebagai seorang ayah. Saya yakin majoriti sini adalah banyak yang mempunyai anak-anak, tolong dan tolong. Macam ni tuan-tuan yang ada internet di rumah, tuan-tuan boleh kontrol internet tu. Tuan-tuan maklum daripada ada siap package tu, tuan-tuan abang ada saya nak yang parenting control. Parenting control dia akan block semua IP ataupun
Allahumma salli ala Muhammad, tempat benda-benda website-website yang lucah dan sebagainya. Sebenarnya kadang-kadang anak kita nak buka, dia automatic block. Tuan-tuan maklum je, dia pada tahu dah kerja dia. Satu lagi, ingat, anak-anak sekarang pandai. Walaupun tuan-tuan buat block parenting control, mereka boleh download, nama dia aplikasi VPN Turbo. Apa makna VPN Turbo? Dia tukar IP telefon kita kepada yang lain, maka dia boleh search apa website dia nak. Maka kalau tuan tengok dalam telefon ada aja VPN control tu, warna oren dia punya aplikasi tu, maka buang cepat-cepat. Warna oren kena buang cepat-cepat. Oh, dah tu orang politik ni. Nah, tengok, budak-budak pun pandai. Dia pandai, dia tengok, oh okey, pak aku cerdik. Dia pergi blok, parenting control, dia ingat aku bodoh. Download VPN. Tuan-tuan lah, babak, ingat aku bodoh. Aku bang pula. Sebab kadang-kadang benda ni tolong kontrol lah, tolong kontrol. Telefon tuan-tuan nafikan. Tuan-tuan kata tak, saya haramkan telefon dalam rumah. Tuan-tuan boleh jadi CCTV 24 jam kepada anak-anak. Tak. Dia keluar, dia akan jumpa benda yang sama. Di sekolah orang sembang benda yang sama. Maka kita takut tak boleh nak kontrol, maka kita bagi dalam keadaan kita letak syarat kepada dia. Saya bak kepada anak saya, Fatih nak tengok telefon boleh sehari 2 jam, hari sekolah sejam. Saya kata kat dia, semayang nak main PUBG boleh, semayang 5 waktu. Tuan-tuan, dia semayang 6 waktu nak main PUBG punya pasal. Saya download, bagi dia main. Okey, jaga semayang. Okey, esok sebelum pergi sekolah bagi main. Haram tak reti pun, kerja mati je. Tapi tak apa, bagi ke dia tak apa, kita buat perjanjian tu. Sebab saya tahu, kalau saya halang macam mana pun, dia akan main. Sebab di sekolah orang tu sembang, semalam main di Pachenko, semalam main di Sandhong, terjun buku dapat chicken dinner. Dia tak bakat hantar agak-agak, terbakar dia. By hook or by crook, dia akan cari untuk dia main. Maka lebih baik biar dia bermain dalam keadaan kita kontrol. Macam anak main bola, macam anak main bola, kita bang, ada bapak boleh bagi main bola, tutup aurat. Waktu masuk sembahyang dulu kan orang tua-tua sebelum maghrib kena balik rumah, betul tak? Anak-anak ikut tak? Ikut. Daripada tuan-tuan nak halang dia terus dia pergi sekolah, dia jumpa benda tu juga. Maka didik anak kamu mengikut zaman. Janganlah pula balik lagi surprise nah bapak begini untuk main game PS4, untuk main PES. Janganlah buat gelong lagu tu. Kita tengok dia anak dah duduk kat situ dah, kita cari jalan macam mana nak bawa depa je, insya-Allah. Dan ingat, watazharal fitan ni berlaku sekarang. Dan satu benda yang mengejutkan di Switzerland, tuan-tuan balik nanti tuan-tuan tulis, ada namanya dia panggil exit and dignitas. Ni akhir zaman ni, hati-hati. Dia panggil exit and dignitas melalui daripada ayat dignity tu, daripada ayat Amerika Latin. Dignitas ni adalah bunuh diri secara sah mengikut undang-undang Switzerland. Switzerland dia ada satu package yang mana dia membenarkan orang main bunuh diri di negara dia secara sah, dan dia menjadikan tu sebagai package perniagaan. Maksudnya dia panggil bunuh diri patuh syariah lah. Di sana dia ada panel-panel syariah yang menilai. Terkejut saya tengok. Dia packagekan benda tuan-tuan tau. Nak mati tu bukan senang tu. Kena bayar kos dia 10,000 Swiss francs, 10,000 euro. Kali dengan 4.4, tuan-tuan akan dapat nak bunuh diri berharga 44,000. Kepala dia tuan-tuan bunuh diri pun 44,000. Ni yang Piramli Habak, hidup susah, mati pun susah. Dia ada package bunuh diri 3 hari 2 malam, package bunuh diri 7 hari 6 malam, macam alam barzakh. Tuan-tuan buka tengok Dignitas, dia dokumentarikan siap. Tahun lepas ada seorang saintis daripada Australia, umur 104 tahun, hidup tak mati-mati. Dia kata dia nak mati lah. Dia buat apa? Dia pergi di Switzerland, dia ambil package Dignitas ini untuk dia mati. Dan dia dokumentarikan sampai peringkat the last. Apa yang berlaku di pasal dia sampai depot, depa ni main ambil dia, bagi dia mandi, pitok di tempat yang cantik-cantik di pergunungan, biar dia relax, bagi dia makan benda yang sedap-sedap. Sampai last sekali peringkat hari terakhir, depa bagi dia makan satu pil. Dia duduk di sisi dia, kiri kanan dia, pegang tangan dia. Oh, dia berkata ni adalah cara yang paling tak sakit untuk mati. Dia buat pil tu, bila orang makan pil tu, dia akan senyum mati. Dia berkata bila senyum tu tanda dia tak sakit. Kepala otak dia, orang isap ais pun senyum. Budak-budak kita duk pegang plastik, senyum tak? Senyum. Abang dia betul sah buat package tu bagi gam ya. Nabi sebut dah, benda yang paling sakit adalah mati.
Nabi SAW sendiri tu sebagai kekasih Allah sendiri pun saat nak wafat Nabi menanggung kesakitan. Nabi minta pada malaikat, boleh dah cabut daripada umat aku rasa sakit yang macam ni. Punya sayang kat kita ni. Tak tengok dignitas tu. Oh, zakat tuan di sana. Jadi package pula untuk bunuh diri. Bila saya cek, saya baca kenapa benda tu berlaku. Kebanyakan bunuh diri ini adalah disebabkan anak-anak tak ambil peduli. Maka tolong ni status anak-anak saya pun ada ayah lagi, saya ada mak, tolonglah. Nah, kurangkan benda tu daripada berlaku, bagi perhatian kepada mak ayah. Mak Saleh ni dia pun dah berjaya gila. Negara Eropah ni negara yang tamadun, mereka ni di antara teknologi ekonomi yang baik. Tapi dia losing something pada bonding di antara mak dengan anak. Padahal zaman kecil dia pun sangat jaga dah. Di Mak Saleh punya culture, less than 80, bawah 18 tahun takkan duduk asrama. Lepas tu dia pun tak ada asrama. 18 tahun adalah masa dengan mak ayah. Dan mereka tidak ada budaya lepak malam. Dia tak ada. Tak ada budaya lepak malam. Pukul 5, pukul 6 habis semua kedai tutup dan tak ada duduk tepi-tepi jalan dah. Malam adalah family time. Duduk dengan family. Cuma itu cantik dah dia punya didikan tu. Tapi sampai umur 18, habis. Terputus di antara hubungan anak-anak. Anak-anak kena keluar, duduk dengan, kalau duduk dengan boyfriend, duduk dengan girlfriend, bila sewa mau duduk kat mana pun tak apa. Nah, gitu habis. Maka bila mai pada peringkat tua, baik saya tanya ayah-ayah, ibu-ibu yang ada dalam ni, kamu nak duit kau, kamu nak masa dengan anak-anak? Kita nak masa dengan anak-anak, setuju tak? Kau ada lagi yang umur 70 duduk dalam wishlist dia nak pakai Ferrari. Kalau dia nak minta lah anak dia beli Lamborghini untuk buh pala kat luar tu. Ada tak? Tak mau. Kita nak masa dengan anak-anak. Banyak mana duit pun kita kena duduk mendengung tengok, bila lah cucu nak balik kan. Jadi benda yang sama lah. Tolong. Nah, sebab di sana statistik bunuh diri sangat-sangat tinggi. Dan mereka menghalalkan benda tu. Dia satu benda je. Kalaulah mati dalam keadaan yang macam tu, selama-lamanya dalam neraka Allah. Sebab ini disebut dalam hadis. Maka tolong kurangkan loophole tu di tanggungjawab kita sebagai anak-anak. Jaga dengan mak ayah. Sebab Nabi kata, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. 3 dosa besar yang Allah takkan ampunkan sampai bila-bila. Di antaranya Nabi kata yang pertama isyraku billah, yang kedua wa'uququl walidain, derhaka kepada kedua ibu dan ayah. Jadi tolong semua yang ada dalam surau, saya pesan pada saya diri saya lebih utamanya dengan mak ayah, tolonglah, mereka adalah kamat hidup kita. Siapa tuan-tuan hari ini, siapa tuan-tuan saya dan tuan-tuan hari ini adalah asbab berdoa mak ayah sahaja. Pastikan telefon tuan-tuan ni sentiasa ada nama mereka yang kita call setiap hari. Pastikan dalam doa kita setiap hari ada nama mereka yang kita sebut. Sebab ini benda yang kita nak juga. Tuan-tuan nak tengok tuan-tuan 10 tahun ke depan, tuan-tuan tengok siapa tuan-tuan hari ni. Tuan-tuan nak tengok siapa anak tuan-tuan hari ni, tuan-tuan tengok siapa kita yang dulu. Hari ni tuan-tuan, berapa masa tuan-tuan spend dengan mak ayah? Semua masih boleh jawab ni. Kalau yang duduk jauh, jangan bergalasan jauh. Tuan-tuan ada teknologi telefon untuk mendekatkan orang yang jauh, bukan menjauhkan orang yang dekat. Jadi gunakan dia telefon mak ayah kerap. Telefon. Gunalah tuan telefon. Saya sendiri, mak saya meninggal tu zaman saya kecil, umur saya 13 tahun. So ayah tu dah jadi mak. Tuan-tuan boleh bayang untuk saya nak disiplinkan diri, untuk saya call dia setiap hari. Susah tuan, sebab anak lelaki dengan bapak biasanya susah, dia ada gap. Biasanya kalau anak telefon pak ni satu benda, minta duit, betul tak? Kalau saja nak telefon tu, Assalamualaikum abah sihat kau, kita tahu dah trik dia lah, mesti tak cukup duit lah ni. Kalau dia tiba-tiba telefon tak ada duit, kita kata nak mampu dah pasal anak aku ni 40 hari lagi pasal ni. Saya setiap kali sampai ayah saya pun tahu dah SOP. Kalau kau mesti tanya sihat ke tak, makan ke tak lagi. Sampai bulan puasa pun saya tanya makan ke tak lagi, punyalah. Tapi disiplinkan. Kalau tuan-tuan boleh telefon isteri selalu, telefon anak-anak selalu, telefon kawan-kawan, telefon lah mak ayah, sekupang sehari modal, pahala tu syurga tuan-tuan. Nabi kata kita menyenangkan mak ayah macam pahala buat haji. Menyenangkan ni apa? Tuan-tuan sejujurnya kita duduk dalam surau malam ni, bila anak-anak telefon naik nama mereka, tuan-tuan seronok ke tak seronok? Walaupun tuan-tuan tahu biasa telefon minta duit, tapi seronok ke tak? Seronok. Macam itulah mak ayah kita. Tuan-tuan kerap berhubung dengan dia akan seronok. Dan sekali tuan-tuan tak berhubung, dia akan rindu. Rindu tu pahala pada kita. Tapi kalau rindu yang sampai menyeksakan dia, dosa ke atas kita. Tak jaga ni. Yang kedua, tolong jaga dalam bab doa. Tuan-tuan, mulai pada malam ni tolong berjanji dengan diri sendiri.
tuan-tuan tidak akan pernah menggugurkan nama mak dan ayah tuan-tuan dalam doa harian. Jangan pernah. Sebab 3 amalan Nabi kata takkan putus. Sedekahun jariah, ilmu bermanfaat. Yang ketiga, doa daripada anak-anak yang soleh. Kalaulah hari ni tuan-tuan dan saya pun berlaku culas doa kepada mak ayah, tuan-tuan jangan pelik, anak-anak akan lupa doa kepada kita. Hei, dia kata awak kata macam tu ustaz, anak saya anak yang soleh. Tuan-tuan dah buat hari ni. What you give, you get back. 2 benda Nabi kata Allah akan segera balas di dunia. Yang pertama, orang yang bersedekah. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh anak murid dia, apakah faedah orang kafir yang bersedekah? Kata Imam Hasan Al-Basri, di dunia ada manfaat, Allah murahkan rezeki kepada dia. Di dunia Allah bagi manfaat. Bill Gates, dia ada foundation Melinda, bini dia punya, di Afrika. Tahun lepas direkodkan lebih daripada 3 bilion dia keluarkan. Dan adakah dia miskin? Dia tak miskin pun. Dia faham konsep sedekah. Cuma kata Imam Hasan Al-Basri, dunia dia dapat, akhirat tidak ada faedah. Yang kedua, kata Nabi, benda yang segera Allah balas di dunia adalah perbuatan kepada mak dan ayah. Tuan-tuan berlaku baik kepada mak ayah, anak-anak Allah akan takdirkan baik dengan kita. Dia kata anak saya nakal pelik, jangan risau, sampai masanya Allah akan ubah dia. Walaupun dia bukan orang yang pandai, dia ada pekerjaan yang tak besar, tak mana, kerja kat kampung ya, tapi insya-Allah dia menyenangkan kita nanti. Dia main jaga makan, minum, demam, sakit, kita pakai, kita dia akan jaga. Walaupun dia kerja macam biasa je, kita nak kalau boleh dia jadi doktor, jadi jurusa B, jurusa C, jadi seorang-seorang somebody. Tengok-tengok Allah bagi yang berbeza. Jangan bimbang, dia akan menyenangkan kita nanti. Maka instrumen dia, kayu ukur dia, indikator dia satu je. Kita buat apa pada mak ayah, yang tu anak-anak kita. Tuan-tuan cakap macam mana dengan mak ayah, macam tu anak-anak cakap dengan kita. Ni adik-adik yang ada ni, malam ni nak main PUBG boleh, nak terjun di Seahawk, Erangel boleh, tapi jaga dengan mak ayah. Mak ayah panggil, pi dulu. Ingat, dalam PUBG mati boleh hidup balik tak? Main Mobile Legends mati hidup balik tak? Boleh. Mati dunia tak buat dengan mak ayah, tak hidup dah. Jaga yang tu. Mak ayah panggil tak apa, biar mati tak dapat chicken dinner, dapat makan lauk ayam di dalam rumah. Tapi dan mak ayah berasa kamu duduk tengah main, kamu buat tak betul, dia ingat, takut tertutup pintu syurga kita. Boleh dah ni adik-adik ni? Boleh dah? InsyaAllah. Dan kita lah sebagai mak ayah sendiri pun tolonglah. Kita pernah buat silap. Okay, kita zaman-zaman muda kita dan sebagainya, tapi tolong betulkan balik kalau mak ayah masih hidup. Yang dah meninggal dunia, Imam Al-Ghazali ajak kepada kita, kalau mak ayah yang dah meninggal, apa yang kita kena buat ni? Maka perbanyakkan sedekah. Tadi saya dengar tadi pengurusi umum nak buat kutipan untuk surau dan sebagainya. Malam ni kita buktikan, jangan tangguh. Jangan tangguh. Yang tak bawa duit, tuan-tuan start motor balik, ambil untuk mai sedekah. Tolong dan tolong. Tolong dan tolong. Sebab kata Imam Al-Ghazali, dengan cara anak bersedekah, mak ayah akan diampunkan dosa di sana. Masya Allah. Nah, tolong buat. Dengan mak ayah ni jangan buat main-main lah. Ni zaman watazharul fitan. Saya terkejut bila saya tengok kes bunuh diri sangat tinggi. Bila kita tengok total 90% yang bunuh diri adalah masalah dengan anak-anak. Tutup loophole masalah ni, mudah-mudahan Allah izinkan kebaikan. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, 9.20 dah, 10 minit lagi boleh tuan? Boleh, insyaAllah. Yang terakhir kata Nabi SAW, di antara tanda-tanda kehancuran umat akhir zaman itu, tanda-tanda kepada berlakunya kiamat itu, di antara Nabi kata, watazharul fitan wa yaksurul harju, akan datang kepada umat aku berlaku banyaknya al-harju. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, wa mal harju? Wahai Rasulullah, apakah makna al-harju? Nabi kata, al-khatlul salasan. Akan berlakunya kehancuran demi kehancuran demi kehancuran. Berlakunya peperangan demi peperangan demi peperangan. Muslimin, muslimat dirahmati Allah. Maka kalaulah kita melihat daripada geopolitik dunia, tak dapat kita nafikan bahawa kita memang sedang berada pada zaman mungkin perang dunia ketiga ataupun kehancuran. Itu je. Pergolakan di antara Kashmir dan India, dan urutan sesama mereka untuk saling menggunakan nuklear. Dan tuan-tuan kena ingat, bila penggunaan senjata api nuklear, dia tidak akan melibatkan kesan waktu tu, dia akan melibatkan kesan jangka masa panjang. Dan jangka masa panjang ni seperti yang berlaku di Jepun, Nagasaki dan Naga Yokoshima,
Hiroshima dan Nagasaki kan, ketika Perang Dunia Kedua berlaku. Dan kesan tu sampai hari ni 50 tahun. Siapa yang kena daripada radioaktif ataupun radiasi daripada nuklear tu, dia akan anak cacat, jadi lembab dan sebagainya. Sebab tu kalau kita tengok di Jepun sampai hari ni, mereka menyimpan dendam kepada golongan-golongan Amerika Syarikat. Sampai hari ni masih berlaku. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi di Jepun, tuan-tuan cakap bahasa Inggeris, mereka tak apa tak suka. Sebab pada mereka merupakan satu penghinaan. Sebab tu mereka suka menggunakan bahasa mereka lagi. Kalau tuan-tuan tengok dalam PBB, perjumpaan PBB kan, Jepun mesti ada wakil yang translator, walaupun dia boleh bercakap bahasa Inggeris. Pada dia bercakap tu satu iktirafan. Dia boleh cakap bahasa Inggeris. Kalau tuan-tuan tengok sejarah di antara macam mana, kenapa di antara Kristian Katolik dan Kristian Protestan ada berbeza. Tuan-tuan tahu tak, kalau Kristian Katolik dia memakai jubah berwarna putih. Kenapa Kristian Protestan? Protestan kan dua kan. Protestan, saya pergi baru ni di Cologne di Jerman, itu kira dia punya kiblat lah, Protestan yang paling besar. Saya tanya kenapa jubah berbeza, sedangkan mereka daripada satu agama yang sama, Kristian, tapi jubah berbeza. Maka diterangkan kerana mereka berendam dengan Islam. Paderi-paderi Protestan ini meletakkan selagi mana kota Konstantinopel yang dulunya kiblat asal mereka, sebelumnya Sultan Muhammad Al-Fatih menawan kota Konstantinopel di Istanbul di Turki itu, maka ketika jatuhnya kerajaan Empire Rom, yang mana ketika itu adalah Kristian Protestan yang memegang, maka mereka bernazar, kami tidak akan ubah jubah kami berwarna putih selagi mana Konstantinopel tidak dibebaskan oleh orang Kristian. Sampai sekarang. Oh, baru saya tahu. Mereka menyimpan dendam tu. Maka sekarang, sebab tu kalau kita tengok kepada geopolitik dunia, hampir kesemuanya sedang dalam pergolakan peperangan. Kalau tuan-tuan tengok, 2 kali Donald Trump jumpa dengan Kim Jong-un, Presiden Korea Utara. Dua-dua negara ini memiliki kuasa nuklear yang sangat pelik dan sangat bahaya. Maka jumpa yang terbaru pada bulan Februari baru ni, perjumpaan mereka di Vietnam. Dan 2 bulan lepas Kim Jong-un keluarkan lagi satu statement, dia kata saya bersedia untuk jumpa kali yang ketiga. Maka perjumpaan mereka memberikan masalah kepada negara China, memberikan masalah dan kesan yang tak berapa selesa kepada kerajaan Rusia. Sehingga kan bulan daripada bulan Februari, datangnya bulan Mac, China mengeluarkan pula, dia kata kami baru menyiapkan peluru berpandu yang baru yang menggunakan automation dan dipanggil tak boleh detect. Tak sampai sebulan China mengeluarkan, nak tunjuk kata hampa duk panggang lekeh kami, macam itulah bahasa dia. Rusia pula cerita kami baru siapkan pula komponen yang terbaru untuk strategi peperangan, benda-benda yang tak boleh detect dengan radar dan sebagainya. Maka saling dipanggil perang sarah mula berlaku. Dan tuan-tuan tahu tak sekarang trade war sedang berlaku di antara US dengan China, yang tidak berkesudahan. Meeting minggu lepas pun tak ada kata putus. Donald Trump duk ugut, kalau hampa gagah jom kami akan naikkan tarif dan sebagainya. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan kaji tengok peperangan dunia pertama 1914, 1918, peperangan dunia kedua 1939, 1945, modus dan kronologinya sama. Dia akan mula dengan peperangan saraf. Jangan minta berlakunya peperangan, sebab tidak akan ada pihak yang menang. Bila berlaku peperangan, dua-dua kalah. Walaupun ustaz, dia pun menang perang dunia pertama, Amerika Syarikat menang, tetap kalah. Dia hilang nyawa, 7 juta nyawa tentera dia. Dia hilang duit lebih daripada 1 trilion. Peperangan dunia kedua, dalam rekod tamadun manusia, peperangan yang mengorbankan paling banyak nyawa, peperangan dunia kedua, 70 juta nyawa terkorban. So siapa yang menang? Tak ada siapa menang, semua okey. Sebab tu saya tengok kadang-kadang anak-anak muda kita semangat post di Facebook dan sebagainya. Dia kata jom kita nak 13 Mei berlaku. Tolong dan tolonglah. Di mana pun tuan-tuan berada, saya berada, peperangan tak menguntungkan mana-mana. Walaupun kita dominan, walaupun kita ada kapasiti yang lebih besar pun tak untung siapa-siapa. Bila berlaku peperangan, akan berlaku istihad darurat. Curfew berlaku. Bila curfew berlaku, ekonomi investor akan lari. Tuan-tuan tak boleh main mengaji macam ni. Tuan-tuan tak boleh keluar kerja macam biasa. Semua tempat akan tutup. Maka ketika tu tak ada manfaat akan dapat. Yang menang mungkin akan nampak macam menang sebab dia boleh pergi kata orang, pergi bunuh orang dan sebagainya, tapi tetap dari sudut hukumnya dari segi salah, semua kalah.
Wallahi saya pernah tengok orang mati depan mata. Ketika di Mesir, saya dilantik sebagai pegawai keselamatan tahun 2013 dalam op piramid. Saya tak pandai sangat, cuma kebetulan saya grad daripada UPNM, saya pakai lieutenant muda ketika tu. Saya tangguh untuk saya bersama mengaji, buat pengajian Quran di Mesir, di Maftuh. Jadi bila pergi di sana, kedutaan cek, oh ada seorang pegawai tentera. Berani tak berani tuan-tuan, saya bukan jenis sembang gajah terbang boleh ya. Pergi di sana, kedutaan minta panggil, dia kata, ustaz boleh tak tolong buat satu SOP keselamatan apa semua ni. Dan keadaan tu hari-hari ada kematian berlaku di Mesir. Ketika tu mereka menggulingkan Dr. Mursi, arwah Dr. Mursi Syahid, dalam keadaan yang tidak tak menggunakan cara yang betul lah. Jadi bila kebangkitan rakyat berlaku, dia panggil sebagai peristiwa Raba'ah. Hari-hari ada 12, 15 kematian hari-hari. Masalahnya Al-Azhar jalan macam biasa walaupun perang di luar, mengaji macam biasa. Oh pening tuan-tuan. Saya ketika tu tak ada pilihan lah, sebab isteri saya ada. Dah lah bini saya seorang tu je. Jadi saya kata okey, saya setuju, saya buat semua guideline, saya akan jadi, dia akan pasras untuk saya. Maksudnya saya boleh masuk dalam medan tu, saya tunjuk kad tu macam kad media je besar tu. So kedua-dua pihak yang bertelagah ni akan bagi. Tapi banyak kali saya tengok ada sekali tu peristiwa sampai hari ni saya tak lupa tuan-tuan. Bila saya hantar isteri saya dengan semua pelajar dah masuk, saya nak keluar tuan-tuan, berlaku teruk sangat, ada tembok menembak dah berlaku dah. Seorang perempuan yang memegang sepanduk Raba'ah. Sepanduk tu tak ada senjata pun di tangan, umur dia ada 20-an. Perempuan Arab beragama Islam kita. Dia pakai tudung elok apa semua. Polis depan mata ni, depan mata saya. Saya duduk di sini, dia duduk dekat kamera tu je. Ambil buat keluar pistol, perempuan tu duduk sebelah dia, tembak macam tu, pom, jatuh. Saya tengok tu jadi ketak ni. Padahal sebelum tu bagi ceramah ke orang kita dalam bab jihad kerana Allah, keluar ayat orang tekuk ni. Waktu tu orang hilang tuan. Kita tengok depan mata dia, ambil pistol ni buat keluar, pom, tembak, jatuh, rebah. Dah rebah tu dia punya geram, dia ambil contoh, katok lagi, pom, pecah kepala, darah ni mat kita. Saya balik-balik ketak dah, sepatah tak boleh cakap. Seminggu tak makan nasi. Baru kita tahu, dalam hati bukan taman ni, ada taman botani dah ni. Lepas tu jangan duk sembang. Ni tanya ayah-ayah kita yang pernah melalui fasa komunis. Komunis ada di Malaysia sampai hujung tahun 80-an. Dan mereka hanya meletakkan senjata, tapi roh dan jasad komunis itu masih mereka dibawa. Tak kira lah parti mana pun, hang buat benda yang komunis lah, tak kira lah. Hang bangsa apa pun. Tanya ayah kita, masih ada tahun 80-an, masih ada serangan di Pekalan Hulu, di Gerik dan beberapa tempat yang lain. Seronok kan tidak zaman tu? Tak. Jangan minta. Tapi Nabi kata akan datang zaman tu, maka kita bimbang kita berada posisi yang mana ni. Di Malaysia sekarang tengah bergolak dengan benda tu. Kita bawa dengan sentimen bangsanya. Pada saya contoh kita bawa BMF, bagus ke tidak? Bagus. Kita bukan nak boikot dengan orang, kita cuma meletakkan keutamaan. Masuk kedai ada 2 produk, satu Islam, satu bukan Islam. Kita beli yang Islam, tak ada Islam, beli yang bukan Islam, tak ada masalah. Maka kita yakin bila kita kayakan orang Islam, dia akan buat keluar zakat. Tuan-tuan pernah nak tengok orang bukan Islam pergi keluar zakat? Bila Ramadan dia main cari ambil zakat, ni saya nak berkeluar zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Ada? Tak ada. Bukan kita nak berperang, bukan kita nak berkelahi, tak. Kita cuma meletakkan keutamaan itu je. Dan tidak salah untuk kita bertolak ansur, tapi jangan sampai ditolak beransur-ansur. Itu je. Peperangan akan berlaku, jangan risau. Cuma kita jangan minta. Jangan minta berlakulah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihara kita semua. Di seluruh dunia sekarang sedang bergolak, maka kita bawalah, sebarkan kebaikan, sebarkan kedamaian. Islam itu sendiri bermakna damai sejahtera. Dan kita nak benda itulah, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh ibadah, saya boleh ibadah, kita boleh berniaga, kita boleh bekerja dan banyak benda insya-Allah yang lainnya. Adapun dari sudut-sudut perkara-perkara sampingan itu, mudah-mudahan Allah memelihara kita semua insya-Allah daripada perkara-perkara ini insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu dulu, saya tidak berhajat panjang kekal 9.30. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Datuk kita, kepada Jawatan Kuasa Surau, kepada semua muslimin muslimat yang sudi mendengar dan menanti sampailah saat pukul 9.30, hampir 2 jam. Tuan-tuan tunggu di sini. Moga-moga Allah membalas balasan pahala yang banyak, seperti mana banyaknya hujan yang turun ini yang melebati kita ini, maka itulah yang akan jadi dalil di hadapan Allah. Sebab hujan juga adalah makhluk Allah. Saat tuan-tuan nak balik nanti, tuan-tuan percayalah baju tuan-tuan akan basah. Tapi basah itu akan kering, tapi manfaatnya akan kekal insya-Allah.
Jangan duk hujan pula lagi dia kata bawa malung ronda-ronda sebab dia kata bagi basah banyak sikit. Nah, janganlah galak macam tu. Masa mana abang kata banyaknya nanti insya-Allah pahala yang kita akan dapat mudah-mudahan insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan di atas kedaifan ilmu saya bercakap. Saya mohon maaf pada tuan-tuan, ibu dan ayah kalau mungkin daripada percakapan tadi ada kasar bahasa, tertinggi suara ataupun mungkin ada yang berasa hati. Saya minta maaf sungguh-sungguh. Moga tuan-tuan memaafkan saya dan Allah mengampunkan dosa-dosa saya insya-Allah. Dan Allah mengampunkan dosa kita semua yang ada dalam ni. Allah mendatangkan rezeki yang halal kepada kita semua dan Allah mengurniakan zuriat-zuriat yang baik kepada kita semua insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pasangan hidup kami, jiran tetangga kami, pemimpin-pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan hati kami, hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan. Ya Allah, Ya Allah, kami sedar tangan yang kami tadah pada malam ini, tangan yang banyak melakukan kemungkaran, kerosakan dan kemaksiatan di atas muka bumi-Mu. Ya Allah, Ya Allah, kalau Kau tak ampunkan dosa-dosa kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, anda ada dalam kalangan kami yang masih mempunyai kedua ibu dan ayah, izinkanlah kami berbuat baik dan berbakti kepada mereka, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Anda ada kata perbuatan dan perkataan yang pernah kami lukakan hati mereka, izinkan segera kami mohon kemaafan. Ya Allah, Ya Allah, kami takut dengan akhlak yang buruk terhadap kedua ibu dan ayah, Kau akan membalikkan anak-anak yang derhaka kepada kami nantinya. Ya Allah, Ya Allah, kalau ada dalam kalangan kami yang mak ayahnya telah meninggal dunia, Kau izinkanlah kebaikan yang kami lakukan sampai kepada mereka. Ya Allah, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur-kubur mereka. Ya Allah, Ya Allah, Kau jadikanlah kami di antara anak yang tidak akan pernah menggugurkan nama kedua ibu dan ayah dalam doa-doa harian kami. Ya Allah, Ya Allah, janganlah disebabkan kesibukan kami. Ya Allah, kami menafikan hak kedua ibu dan ayah kami. Ya Allah, janganlah daripada harta kekayaan kami. Ya Allah, kami menghilangkan juzuk bahagian hak mereka. Ya Allah, Ya Allah, ada dalam kalangan kami yang sakit, Kau sembuhkan penyakit-penyakit kami. Anda ada dalam kalangan kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Anda ada dalam kalangan kami yang berada dalam kesulitan, dalam hutang, Kau bebaskan kami dalam masalah kami. Ya Allah, Ya Allah, anda dalam kalangan kami masih terlibat dengan kezaliman, yang menyokong kezaliman, yang makan daripada harta yang haram, riba, rasuah, syubhah, yang masih meninggalkan salat, yang belum mulakan zakat, izinkan kami bertaubat kepada-Mu. Ya Allah, Ya Allah, Kau satukan kami dengan kebaikan pada malam ni, Kau pisahkanlah kami juga dengan kebaikan. Ya Allah, janganlah disebabkan perbezaan politik, ideologi. Ya Allah, kami dipisahkan juga dengan agama kami. Ya Allah, tolong Ya Allah, bantu kami. Ya Allah, satukan hati-hati kami. Ya Allah, carilah titik persamaan sama kami. Ya Allah, dengan apa jua jurang perbezaan yang kami miliki. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.